lah. Ina start buat Forever masa tu umur 26 tahun. Okay, dan sekarang umur Ina 32. Okay, umur Ina 32 guys. umur 32. Masa mula-mula sebelum ni Ina memang macam-macam bisnes lah buat. Tadi Ina ada dengar siapa sharing kan, dia suka MLM. Kak Marina. Marina suka MLM. Sebenarnya Ina dulu terjebak dengan MLM masa memang orang kata gini lah, adik-beradik Ina seorang je tak sambung belajar. SPM je. Okay, memang tak suka pergi sekolah. Itulah sebenarnya tak sukalah nak sambung apa semua. So dalam adik-beradik Ina seorang je SPM. Habis je sekolah memang terus nak kerja. Pesen nak pegang duit sendiri kan. So mula-mula terjebak dengan bisnes C.way. Okay. 3 tahun lah pengalaman bekerja apa semua. Ina jual lah produk apa-apa pun memang tak tahu MLM tu apa. Jadinya kat situ dah ada pengalaman sikit. Cuma Ina tak daftar apa-apa. Ina tolong buat sale masa tu kan. Okay, lepas tu MLM kedua Ina buat S.EE. Okay. Setahun lah. Ni menantu Kak Marina buat ni S.LEE tu. Ada ni dengar ni bekas apa pangkat Ina? Ina koordinator. Koordinator dekat S.LEE. Siapa-siapa yang ada anak-anak buah saudara mara yang buat SLEE tu ni dengar daripada bekas koordinator. Okey. Ina buat S.EE dulu setahun 8 bulan. Okey. Buat SIM 480 baru dapat RM24. Buat SIM RM480 baru dapat RM24. Tapi masa tu tak kisahlah dapat berapa, aku nak duit. Nampak tak? Memang masa tu memang betul-betul nak cari duit lah. Masa Ina kahwin umur 22, ya ke? 21 lah Ina kahwin kan. Ina kahwin umur 21. 2 minggu, 3 minggu lepas kahwin tu terus PJJ. Husband Ina duduk kat Sarawak. Sampailah hampir 9 tahun jugalah Ina PJJ dengan suami kan. Jadi masa tu struggle tau nak cari orang kata income. Nak cari income. Macam-macam bisnes Ina buat tau. Jual tudung, jual kerongsang, jual burger. Apa semua bisnes pun Ina sapu je. Janji dapat duit. Sampailah pernah buat apam puan kadok tu kan. 2-3 pagi baru tidur, nak siapkan order apa semua. Memang struggle lah nak cari income masa tu. Okay, bila terjebak dengan S.EE ni rasa macam ikut kawan ajak kan, kita pun join. Masa tu tak tahu apa. Dia ajak join, kita join. Tapi lama-lama punya kena maintain, nak kena setiap bulan nak kena cukupkan point. Okay, bila dah naik satu pangkat tu, kena pula maintain. Downline ni kena maintain kaki-kaki apa semua tu kan. Sampai satu tahap tu dah suami jauh kan. Jadi duit belanja suami bagi tu yang tu beli stok. Beli stok lah. Duit yang ada orang kata kerja masa tu kerani. Gaji dululah masa 2006 Ina Ina habis sekolah. Dalam 2007 2008 tu memang gaji sikit kan, 500 lebih. Bersih tu 500 lebih. Dapat yang tu pun semua Ina memang guna beli stok lah apa semua. Sampailah Allah nak uji. Pangkat naik. Pangkat tinggi duit tak ada. Pangkat tinggi duit tak ada. Orang kenal kita tapi orang tak tahu kita tak ada duit. Setiap bulan apply call cukupkan point. Jadi duit yang ada tu sebenarnya duit Ina untuk bayar kereta, Ina tak bayar kereta. Duit habislah semua. Orang kata tak bayar kereta kena tarik. Barang kemas semua. Barang kemas gadai habis semua. Sebab apa nak maintainkan stok tu untuk dapat bonus. Bayangkan 480 dapat RM24. Berapa ratus ribu sale nak buat untuk dapat income 2-3 ribu je sebulan. Dan 2-3 ribu bonus Ina tu Ina kena simpan untuk maintain lagi beli yang bulan depan. Jadi lama kelamaan kita dah rasa macam stuck, dah tak ada duit nak top up barang. So Ina pun fikir apa bisnes yang aku nak buat, tapi aku dah tak nak buat MLM. Kan. Sampailah Ina Ina jumpa Forever ni. Ina rasa macam MLM juga ke? Tapi bila dengar je 3 konsep dekat Forever ni, satu ayat Ina rasa macam ada ke MLM tak ada point? Ada ke bisnes MLM tak ada point? Tapi kita rasa macam tak apa nak try. So bermulalah Ina dekat Forever tu, daripada income permulaan 400
Okey, 400 ajak kawan, ajak saudara mara, ajak adik-beradik semua tak nak join. Sebab apa? 400 tu celah gigi je dia orang cakap. Engkau jutawan nanti aku join. Engkau kaya nanti aku join. Siapa pernah dapat ayat macam ni? Kau kaya nanti aku join. Tekan satu. Tekan satu, tekan. Siapa pernah ajak kawan lah? Jom join aku buat bisnes. Kau kaya tu lah aku join. Kau jutawan nanti aku join. Ya Allah, janganlah percaya cakap dia orang. You dah jutawan nanti pun belum tentu dia join. Okay, dia orang akan jawab apa? Ina, kau tak apalah, kau dah lama buat Forever. Kau dah leader, downline kau dah ramai, income kau dah banyak. Macam-macam. Kan? Bila masa kita ajak dia, time kita zero tu, tak nak, susah. Kau buat dulu, kau kaya aku join. Bila kita dah berjaya, kita dah ada result, pusing pula. Engkau dah banyak duit, engkau dah kaya. Nampak tak kat situ? So, kata-kata orang tu sebenarnya, macam mana Cikgu Ayu nak cakap? Kata-kata tu sebenarnya kita tak payah ambil pot pun. Kan? Dia orang reject kita pun, kita tak payah ambil pot pun. Berjuta-juta rakyat Malaysia tak kenal Forever. So, bulan pertama Ina dapat 400. Ina kena reject. Sebab apa? Bonus pertama 400. Sebab orang akan tanya, you punya bonus berapa? Bulan pertama bonus you berapa? Bonus pertama berapa? Kalau kita cakap ni upline kita punya bonus, orang tak nak tengok bonus upline kita. Orang nak tengok bonus kita. Jadi apa Ina buat? Ina kira-kira bonus kan. Ina rasa macam 400. Bulan depan aku kena banyak lagi. Aku kena dalam 4 angka. 1,000, 2,000 baru orang akan nampak. So Ina cabar diri sebulan Ina nak 10 VIP. Dulu VIP 1 VIP 288. So sekarang anda semua sangat untung sebab 1 VIP dah RM450. Kan? So 10 VIP bulan kedua Ina taja, Ina ingat dapat 2,880. Tapi Forever ni memang menipu. Forever tipu, dia bayar 4,000 lebih dekat Ina. Forever bayar Ina 4,000 lebih. Bayangkan masa tu umur 26 kan. Okay, start dapat 4,000. Bulan ketiga 6,000. Bulan keempat 8,000. Bulan kelima 10,000. Okay, dan Ina nak bagi tahu, Ina bukan orang kaya, Ina bukan anak orang kaya. Okay, mak ayah Ina, tengok kalau nak cakap sebut mak dengan ayah dah. Okay, mak ayah Ina jual goreng pisang je kat tepi jalan masa tu. Dan Ina fikir daripada sekolah, Ina dah kahwin, dah ada anak, mak ayah Ina tetap lagi jual goreng pisang. So Ina rasa macam apa yang Ina boleh buat untuk tengok dia orang tu dah tak penat, dah tak payah bekerja lagi sebab Ina tak belajar tinggi. Apa kerja yang Ina boleh buat untuk tanggung dia orang? Sebab masa Ina kerja pun nak bagi 100 bulan pun, ya Allah, rasa macam aku pun tak cukup duit. Aku pun tak cukup duit nak bagi kan 100 bulan. Siapa pernah rasa nak ulur 50 pun kita rasa macam kita pun rasa macam kita pun tak cukup. Tapi kena percaya, sikit ke banyak ke kalau kita bagi, Allah bagi lebih lagi. Dan Ina cakap satu je, mak Ina cakap panggil mak ayah Ina orang Kelantan. Ina cakap, mak, kalau nak dapat 20,000 sebulan, mak tak payah dah jual goreng pisang. Mak Ina cakap apa? Mu tu tak payah berangan. Mak Ina cakap macam tu. Mu tu jangan berangan. Percaya Ina cakap, orang yang dekat dengan kita memang dia tak nampak usaha kita. So jangan ambil peduli pun kalau cakap macam tu kan. So bila mak Ina cakap Ina berangan, Ina faham sebab apa. Ina macam-macam bisnes Ina buat memang tak jadi. Jadi bila Ina dah cakap macam tu, kalau dapat 20,000 mak jangan berniaga. Okey, bulan ke-6 Allah bagi rezeki kat Ina 22,000 income Ina. Ina tunjuk kat mak, tengok Ina dapat 20,000, mak jangan dah berniaga. Mak Ina cakap, kok bulan ni je dapat. Kan, sebab dia tahu MLM. Dia dah macam buat bisnes macam ni. Bulan kedua pun sama 23,000 dan income Ina terus 23, 26, 27, 30 makin naik dan alhamdulillah mak Ina pun stop. Dah tak berniaga sampai sekarang dah 7 tahun. Dah 7 tahun dengan Ina. Ina jaga dia. Yang paling best kali Ina bagi tahu, kita buatlah all out Forever ni sebab apa? Apa yang mak ayah Ina sebut, walaupun dia tak minta dengan Ina boleh bagi. Hari ni dia sebut, esok dah ada. Itu yang Ina rasa macam, ya Allah, best sangat Forever ni. Dan
kalau dulu kita rasa income leader kita, contoh sekarang kita nampak income Ina banyak mana, income Cikgu Ayu banyak mana, kita rasa macam boleh ke aku dapat macam tu? So you kena percaya, sebab apa? Datuk Desmond pernah cakap dengan Ina kan, you nak tengok masa depan you dalam bisnes, you kena tengok you punya leader. You tengok leader-leader you dapat berapa. Dan Ina percaya benda tu, bila saat Ina yang dapat, okay, income hampir 6 angka, pernah dapat 6 angka sebulan, bukan setahun, sebulan. Jadi, itulah Ina rasa pengalaman yang tak mungkin ada dekat bisnes lain. Betul, sebab Ina dah, orang kata memang walaupun hampir 7 tahun Ina dekat Forever, Ina tetap sama, tetap belajar, tetap rasa macam baru semalam Ina buat Forever. Tetap macam semalam. Bukan kami buat Forever sekarang ni, income banyak macam ni bukan sebab income dah buat Forever, tapi sebab kita nak ramai lagi kita punya downline yang tak dapat apa yang kita dapat. Yang kat dalam ni mungkin ramai lagi yang baru bermula, yang nak dapat income kan, yang nak dapat income 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 sebulan kan, ramai lagi. Dan itu sebab kami tetap ada lagi untuk sama-sama guide, untuk sama-sama share, untuk sama-sama bagi inspirasi. Sebab tak ada yang mustahil kalau kita betul-betul usaha. Tak ada yang mustahil sebab benda ni banyak sebab kan. Sebab benda ni kita nampak, kita nampak ada yang tak pernah dapat income, sekarang dah dapat lebih daripada tu. Nak 1,200 tapi Allah bagi berganda-ganda. Kan, nak 1,200 Allah nak bagi berganda. Macam Cikgu Ayu cakap, Cik Ina bulan 4 baru ni. Okay, Ina ambil hampir 700,000 sebulan bukan setahun. Bulan 4 baru ni Ina ambil hampir 700,000. Okay, dan benda tu pun Ina masih rasa macam mimpi. Macam mimpi. Forever bayar cek sampai banyak macam tu. Cikgu Ayu kena tanya lagi Ina nak cakap apa. Sebab Ina memang kadang benda ni rasa macam pengalaman kita lalu kan. Kita lalu macam mana kita, apa yang kita lalu, pengalaman kita lalu tu kita nak share lah. Kita nak share bagi orang lain rasa kebebasan masa dengan duit. Kebebasan masa dengan duit. Okay, cuba Ina share Ina punya gerak kerja pada peringkat awal. Sebab mungkin ada yang kata, saya nak jumpa siapa saya tak ada kawan dah nak jumpa. Nak cerita kat siapa bisnes ni? Macam tu. Okay, mungkin ramai orang tahu Ina daripada MLM. Okay, pangkat Ina tinggi. Ramai orang cakap Ina ajak orang S.E join Ina. Tak, Ina memang tak ajak walaupun seorang pun. Ina memang betul-betul tarik diri dan Ina bermula daripada bawah. Ina memang start daripada duduk kaki 5 tau. Ina duduk kat kaki 5. Ina bagi flyers dekat orang, pergi pasar tani, pergi pasar tani, bagi flyers dekat orang. So kat situ kita nampak kadang-kadang kita tengok orang yang sama-sama berniaga dengan kita kat kaki 5 tu, kita nampak macam dia ni pandai ke buat MLM? Pandai ke dia ni bisnes? Okay, sebab Ina sendiri bermula kenal Ina punya CBM. Okay, Ina kenal dengan CBM Ina tu. Dia jual SIM card. Okay, Ina jual produk. So kita bertukar-tukar flyers apa semua. Alhamdulillah sekarang dia dah bergelar chairman bonus manager. Kan, income dah 60-70 ribu setiap bulan. Okay, sama-sama duduk kat kaki 5. So orang kata jangan tanya. You jangan tanya leader. Cikgu Ayu nak cari orang kat mana Cikgu Ayu nak, sebenarnya tahu tak kontak kita tu, kita je tahu kita punya kontak siapa. Kan, macam Ina, adik-beradik Ina sampai sekarang seorang pun tak join Ina buat Forever. Seorang pun tak join Ina buat Forever. Kan, result nampak tapi seorang pun tak nak join. So kita nak buat apa? Kita nak buat macam mana? Dia orang tak nak join. Okay, kalau nak cakap saudara mara pun tak ada yang join. So mana kita nak cari orang? Ina suka cari orang yang Ina tak kenal. Lagi senang, lagi mudah kita cari orang tak kenal. Jangan cari nak ajak kawan. Okay, kawan, kadang-kadang kawan tu boleh jadi lawan bila kita buat bisnes. Sebab apa? Sebab dia tak jadi macam kita. So dia akan jadi macam masa muka dengan kita. So Ina rasa macam pattern Ina memang cari orang yang Ina tak kenal supaya senang. Kita nak guide dia pun senang. Kita nak ajar dia pun senang, nak tegur pun senang. So lepas ni jangan tanya leader mana nak cari orang, macam mana nak buat sebab kita yang tahu kita punya big why, kita yang tahu apa yang kita nak.
So kita jangan tanya soalan tu. Ina kadang pelik. Kadang Ina cakap dengan Ina punya downline, tanya Ina macam mana nak cari orang. So Ina share macam mana Ina cari orang. Ina cakap Ina duduk kaki lima, Ina pergi pasar tani, Ina cakap itu kan. Orang PM Ina kat Facebook. Kadang Ina PM orang kat Facebook. Ina tunjuk gerak kerja Ina. Dulu 1 hari 10 orang Ina PM. Ina PM orang bukan Ina paksa dia beli produk, tak. Ina cuma cakap, Assalamualaikum, saya ada jual produk Forever. Kalau berminat PM saya balik. Itu je tau. Ayatnya tak adalah panjang berjela-jela. Ina cuma bagi tahu ayat, Assalamualaikum, saya jual produk Forever. Berminat boleh PM saya. Okey, sehari tulis. Sehari 10 orang Ina send. Ina send tu rambang je. Ina bukannya tengok dia ni kawan aku ke tak kawan aku ke. Okay. So Ina pun send je macam tu sebab kita bukan buat ayat tu untuk kita jual produk. Kita buat ayat tu bukan kita nak ajak orang pun. Kita bukan nak paksa orang buat bisnes kita. Just hantar. Dalam 10 orang mungkin ada seorang yang sangkut produk apa tu Ina. Forever Living tu apa. Nampak tak? Daripada situ pun fighter Ina sampai sekarang pun ramai yang Ina PM kat Facebook. Ramai Ina PM kat Facebook. Sebab apa? Tak kenal pun dia orang tu kan. Tiba-tiba lama dah follow Ina kat Facebook. Nampak Ina selalu pergi kedai Forever, beli tolak troli apa semua. Tu bisnes apa Forever ni apa aloe vera botol kuning tu untuk apa Nampak tak? Soalannya banyak. Cuba kalau kita post kat Facebook, buat status kat Facebook, seorang pun like pun tak, komen pula jauh sekali kan. Tapi bila kita PM dia, banyak pula soalan. Okay, banyak pula soalan yang dia nak tanya. Aloe vera ni untuk apa? Boleh buat bisnes ke? So sebab tu Ina cakap, kalau kita tak mula nak cari orang, takkan orang nak cari kita. Itulah macam kita jual kuih juga, sama juga kan. Kita kena duduk jual kuih tu sampai habis. Kadang orang datang kat gerai kita beli. Sebab tu Ina cakap benda ni dah musim-musim sekarang orang dah tak boleh nak jual. Perasan tak orang jual makanan pun semua kan broadcast hantar, saya ada jual ni, saya ada jual ni, saya ada jual ni. Kita boleh buat benda tu bukannya. Tapi janganlah hari-hari pergi PM orang yang sama kan. Saya ada jual aloe vera, saya kan ada orang kena block pula. Tapi kita boleh kat Facebook tu kita rambang je. Okey, mungkin 3 hari sekali ke. Kita boleh kita tengok siapa lagi kita tak send. Kan kita punya friend kan ramai beribu. So tak habis lah Ina rasa. Okey, 2 bulan sekali cuci Facebook. Maksud cuci tu mana-mana yang lama-lama yang tak like ke, yang kata yang dah kata dia pun tak aktif Facebook dia. So kita boleh remove, kita ganti dengan friend baru. Macam tu. Okay. So siapa ada nak tanya soalan dekat Ina? Ina ni dia punya kemahiran dia suka orang tanya dia. Dia akan jawab. Macam tu. Cepat. Raise hand ataupun on mikrofon. Boleh tanya soalan. Bukan senang. Saya. Siapa tu? CBM Ina Suraya. Okay. Kak Su. Saya baru-baru ni saya ada tengok video CBM Ina tahu masa tu sharing GEP berkenaan dengan 5cc ni tahu. Saya ada share juga video CBM tu dengan saya punya buka dengan Dr. Zai ada sebab saya malam-malam ni saya kalau tak ada kelas sekarang ni saya rasa macam sunyi pula tak ada kelas Forever ni kalau sehari tak ada. Macam ni, CBM Ina je nak tanya awal-awal dulu kan bila masa tahun 2016 you join Forever So dulu kita lebih banyak kepada fizikal kan. So kalau macam apa Ina buat kalau ada rejection ke ataupun kalau ada rejection selalu Ina akan follow balik ke orang yang reject Ina tu. Orang reject kita ni macam vaksin tau. Macam vaksin. Dia jadi lagi kuat. Sebenarnya bila macam rejection ni, percaya Ina cakap, semua orang kena reject. Walaupun result macam mana pun Ina kena reject. Cikgu Ayu pun pernah kena reject kan. Jadi bila kena reject tu apa kita buat? Kita kena bukti dengan result kita. Bila kita kena reject, kita bukti dengan result kita. Ina dulu mula-mula buat Forever kan. Orang reject Ina, tahu Ina cakap dalam hati lah. Ina cakap aku je, Ina jujur Ina cakap, Ina memang Ina cakap dalam hati Ina, aku akan buktikan kau join aku ke, kau tak join aku ke, aku boleh berjaya. Kita nak kuatkan, kita nak positifkan diri kita tau. Kau join aku ke, kau tak join aku ke, aku boleh berjaya.
Itu kita kena cakap. So apa yang kita buat? Lepas tu janganlah cakap kau join aku ke, aku tak join, kau join aku ke, kau tak join aku berjaya. Tapi kita tak ada action. Pun tak jadi kak. So kita kena letakkan benda tu sebagai cabaran. Aku nak buktikan aku boleh berjaya. So daripada situ, sekarang Ina cakap betul. Yang reject Ina, yang dulu-dulu pernah reject Ina, memang datang balik. Memang akan cakap, menyesalnya dulu tak buat forever. Okay? Salah seorangnya yang reject Ina dulu, Ina punya upline Shakely dulu. Ina punya upline Shakely tu, reject Ina, Mami Cherry tu, dia reject. Dia cakap apa? Dah tak nak buat MLM. Okay, dah tak nak buat MLM. Ina buat je dulu. Buat je lah MLM. Gini-gini. Tapi selepas 4 tahun, dia datang balik. Dia datang forever. Dia datang forever, buat forever. So, tengok, kita rasa macam, sekarang tak kisah. You baru join ke, lama join ke, okay, kalau buat all out, boleh pergi jauh tau. Boleh pergi jauh. Jangan fikir cek ke apa ke. Kita share kita punya kejayaan tu kan. So orang akan tengok balik apa yang kita buat tu. Orang akan follow lah. Kita kena reject tu kita share. Okay, share. Contoh kan, Kak Su dapat achievement buat 5cc kan. Ada poster. Okay, share dekat Facebook. Alhamdulillah capai 5cc. Okay, ada buat daripada leader. Share. Benda tu memang kita share bukan sebab kita nak bangga diri tak. Tapi kita nak result kita. Kita nak tunjuk result kita. Supaya dia cakap, dulu Kak Su ni baru start. Sekarang dah banyak capai, banyak pencapaian. So benda tu je, result. Kita nak bila kena reject, show result. Tu. Okay. Tu. Nampak? Reject tu macam vaksin Ina cakap. Jadi ingat lepas ni bila you kena reject, you dah dapat satu vaksin untuk you kuat. Orang reject 5 kali, so you makin kuat. Macam tu. Okay, that's why macam kita malam ni dapat close sale vitamin C. Kita dengan wake up call ni close sale. Alhamdulillah. Okay, so itulah dia. Korang ingat kita orang dah CBM ni tak ada orang reject. Orang reject, CBM pun kena reject. Nampak tak? Okay, tapi kita tahu apa matlamat kita, hala tuju kita apa, big why kita apa. Kita nak stop ke? Baru seorang reject dah terpelik hati dah. Okay. Okay, terima kasih Ina. Lepas tu nak tanya ada siapa ni? Ia Wawa ni tanya, bila orang PM Ina, apa yang Ina explain? Ni selalu ni orang ni memang soalan selalulah orang tanya. Kalau orang PM apa nak jawab? Gitu. Okay, macam PM kat Facebook sekarang kan norma baru. Okay, Ina memang tak layan sangat lah orang PM bukan tak layan dia PM Ina. Okay, Ina kan minta nombor WhatsApp dia. So Ina WhatsApp dia, akak dari mana contoh kan. Akak dari mana contoh daripada itulah baru ni ada bulan lepas. Okay, dia daripada Penang. Okay, dia cakap dia daripada Penang. Ina tanya dia pernah buat forever ke? Pernah guna produk ke? Ina tanya dia. So dia kata pernah guna aloe jelly apa semua. Okey, Ina bagi link Zoom, boleh tak kita jumpa? Bila akak free? Zoom ni apa? Tak apa, akak tekan je link, nanti Ina ajar. So bila Ina bagi link kat dia, dia pun join Zoom tu. So Ina boleh borak dengan dia dekat Zoom. Dan dia pun VIP ambil SYJP bulan lepas. Nampak sekarang kita dah ada Zoom tau. Zoom, kalau yang tak ada Zoom tu, kita ada free Zoom kan 45 minit. So guna yang free tu untuk berborak dengan kita punya prospek tu. Jangan terus borak tu terus cakap pasal bisnes. Macam Ina tak cakap pasal bisnes. Ina borak dulu 10 minit dengan dia. Oh akak pernah guna ke produk Forever? Itu guna aloe jelly. Buat apa? Macam kita baru lama pula kenal kan. Macam Ina ni lama dah kenal dengan dia pula. Dia kata letak untuk anak apa semua. So start sikit-sikit Ina share pengalaman Ina dulu. Okay, lepas tu dia tanya macam mana nak join. So 2 slide je Ina ambil. 1 slide ahli biasa dengan VIP. Lepas tu yang slide kedua tu kelebihan VIP. Yang lain memang tak ada share. Ina tak ada share boleh melancong. Tak ada. Ina tak ada share ambil check. Eager manager. Tak ada. Ina tak ada share macam tu. Ina cuma share kelebihan ahli biasa dengan kelebihan VIP. Sebab apa? Next dia join VIP, baru Ina akan share apa pula step
yang dia kena buat. Macam tu. So sekarang ni kalau tak nak kena reject, dengan PM WhatsApp memang kena Zoom. Sebab dengan kalau orang WhatsApp kita tanya pasal forever atau PM kita, dia orang mudah reject kita. Okay, dia orang akan mudah reject kita. Sebab apa? Dia tak tengok kita, dia tak borak dengan kita, dia cuma type macam tu. So kena Zoom lah, kena belajar lepas ni Zoom. Buat WhatsApp call pun boleh kan? WhatsApp call pun boleh. WhatsApp call ke? Sebab Ina suka Zoom sebab Ina boleh share slide. Ina boleh share slide. Alright. Okay. Alright. Okay, saya panggil ni Azmina. Okay, Azmina nak tanya apa dekat CBM Ina? Assalamualaikum CBM Ina. Saya nak tanya macam mana CBM Ina hadap orang yang bagi negative feedback. Macam dia beli produk kita tapi dia bagi negative feedback lepas kita tanya dia ni. Okay, pernah juga kan lalui saat-saat tu bila dia kata tak jadi pun tak bagus ke, biasa tak jadi pun cakap boleh ni. So Ina akan cakap benda ni bergantung pada antibody kan. Kita tak ada cakap you guna produk ni terus jadi, tak. Okay, Ina akan cakap bergantung pada antibody. Kalau ada orang cepat, ada orang lambat. So kita jangan gagap untuk balas. Okay, jangan gagap. Okay, sorry. Jangan gagap untuk menjawab. Biasa orang kan kena reject untuk, biasalah kalau kita orang-orang baru ni, okay, bila kena reject tu kita dah cepat apa orang panggil, kalau orang Ganu kata gelepor. Siapa orang Terengganu kat sini faham lah kan. Kena gelepor dah nak jawab. Tanya leader. Cik Gayu, macam mana nak jawab ni? Okay. Tak boleh macam tu tau. Kita kena confident. Kita akan jawab. Macam Ina dulu pun Ina confident jawab. Bergantung atas antibody. Kita tak boleh salahkan produk. Sebab akak baru guna seminggu, 2 minggu. Kadang-kadang sebulan, 2 bulan, ada yang setahun baru dapat feedback tu. So suplemen ni bukan ubat. Okay, suplemen bukan ubat. Suplemen ni hanya membantu. Okay, kita ikhtiar je. So kalau dia bagi benda yang negatif, itulah jawapan dia. Okay, atas antibody. Akak guna mungkin lambat. Ada orang lain guna cepat. Sebulan dah dapat result. 2 minggu pun dah rasa badan ringan, dah rasa membuang okay. So benda tu kita confident kena jawab. Jangan kita yang gagap. Oh ya ke? Kita pula, oh ya ke? Tak jadi Allah. Macam mana kita nak berniaga kalau macam tu? Bukannya kita kena yakin dengan produk kita. Sebab orang tanya kenapa produk forever tak ada insurans. Kenapa produk forever ni tak ada insurans? Sebab tak ada orang lagi mati guna produk forever. Kan? Dah 44 tahun dah forever kat dunia ni. Kenapa produk lain? Okey, contohlah ada produk MLM lain kan. Dia cakap produk dia ada insurans. Sebab apa? Dia orang tak yakin produk dia orang. Kalau contoh ada orang yang makan produk tu mati, dia ada insurans. So produk forever ni memang kita tahu tak ada insurans. Sebab produk ni memang daripada berasaskan aloe vera. So kita jangan gagap kalau cakap kenapa saya minum produk ni, saya sakit perut lah, sakit berak, habis ni saya kena pergi hospital lah apa semua. Kita dah, oh ya ke? Alamak. Kita pula yang terbawa-bawa produk forever ni bagus ke tak bagus kan? Kenapa orang ni makan sampai nampak tak? So kita kena confident. Tu je nak cakap. Jangan layan. Bukan jangan layan tu, janganlah tak balas semuanya. Benda yang negatif tu kita boleh explain dekat dia. Kita boleh explain. Kita jangan iakan apa yang dia cakap. Sebab apa? Produk ni memang tak ada masalah pun. Ina buat forever pun tak ada pun orang masuk hospital sebab ambil produk. Kadang-kadang dia orang tu ambil produk sebab aloe vera ni dia kadang scam tau. Ina punya customer, Ina share, Ina ada seorang customer Ina ni, dia bagi mak dia tau. Mak dia umur dekat 60 tahun. Tiba-tiba mak dia minum aloe vera sebulan lebih tau. Mak dia konsisten minum. Tiba-tiba bleeding tau. Mak dia ni dah menopause tapi tiba-tiba keluar darah. So dia rasa macam kenapa ke sebab minum produk forever ke sebab minum aloe vera dia jadi macam tu. So Ina kata kadang-kadang Ina memang jawab kat dia, tahu tak Kak, kadang-kadang aloe vera ni boleh scan kita punya penyakit. Boleh scan kita penyakit. Cuba akak pergi klinik, akak check dengan doktor. Check dengan doktor. Jangan cakap minum aloe vera, mesti doktor akan salahkan produk. Jadi akak
check dengan doktor apa penyakit mak. Rupanya mak dia ada ketumbuhan dekat rahim, tak silap Ina, ketumbuhan dekat rahim. Lepas tu doktor ada tanya ada makan produk apa-apa tak. So dia pun baru dia bagi tahu mak dia ambil aloe vera gel. So doktor cakap apa, bagus aloe vera ni sebab aloe vera ni dia licin. Separuh daripada ketumbuhan tu, ketumbuhan mak dia tu keluar sendiri. Keluar sendiri. Yang selebihnya doktor buat operation untuk buang ketumbuhan tu. So nampak tak, dia ada yang bagus ni produk ni. Sebab benda yang kadang memang macam tu. Ada orang cakap dah minum. Macam kat center juga Ina jumpa pakcik tu kan. Dia cakap dengan Ina, saya dah bertahun dah minum ni aloe vera ni, tak jadi pun. Dia cakap gitu kan. Lepas Ina pun cakap, pakcik minum macam mana pakcik? 1 hari 1 sudu lah. Ina nak tergelak je. Ina cakap, pakcik tahu tak, orang tak minum 1 sudu sehari. Kat situ dah tulis dah. Sekurang kalau sukatan sudu, 6 hingga 8 sudu. Ina cakap itu. Tak apa pakcik ambil suku cawan minum. Ya ke? Oh, selama ni salah lah. Sebab salah lah pakcik salahkan produk. Ina cakap itu. Lepas tu Ina gelak-gelak lah dengan dia. So kena tengok cara kegunaan dia macam mana. Okay. Clear? Okay. Kita kena siasat lah macam Pak Su cakap tu. Kena siasat dia. Okay. Cara pengambilan dia betul ke tidak? Ada tu dia on off ambil produk. Lepas tu kata tak jadi. Produk ni kena ambil konsisten. Kan? And then kena bagi tahu dia sel badan kita ni nak rebuild balik sel tu. Okay. Kena konsisten ambil produk 4 ke 6 bulan. Okay. 4 ke 6 bulan baru nampak. Okay, nak rebuild balik sel-sel dalam badan tu. Bukannya hari ni minum seminggu tu terus okey. Okey. Alright. Okey. Kak Ila. Okey, Nur Razila. Apa nak tanya? Kak. Dengar. Assalamualaikum. CBM Ina. Nak tanya, ada beberapa lah. Ni kena tulis ni, kalau tak akak cakap lama. Orang. Akak kena cakap syak-syak je. Okay, orang beli kat Shopee. Lepas tu sebab akak approach dia selama beli kat Shopee kan murah. Lepas tu bila akak cakap dengan dia, lepas tu dia kata nak tanya husband. Biasalah ayat tanya husband kan. Lepas tu dah lama dia kata, okay husband akak dah beli kat Shopee dah. Macam mana dia nak apa. Lepas tu tapi dia tanya kita bab-bab kelebihan. Lala dia beli kat Shopee. Tu satu. Okay, lagi satu. Saya bila berdepan, kebetulan masa tu saya buat macam berdepan dengan prospek lah dekat kedai baru ni. Lepas tu datang orang lain, dia pun macam minat. Macam tu kebetulan memang nak laju nak pergi next appointment lah. Lepas tu dia pergi tanya, tapi saya luangkan masa sikit juga kat dia 15 minit. Lepas tu dalam masa dah briefing shortly tu dia tanya, madu tu lebah apa yang produce madu forever tu? Lepas tu kata Miss tu pakai jenis oren apa? Speechless kejap. Lepas tu macam mana nak apa tangani benda-benda tu. Kadang-kadang kita jadi apa gelabor. Gedebor macam tu kan. Gebor. Nasib baik pakai mask kan, tutup macam sorok jugalah, macam speechless, muka speechless tu. And then lagi satu, saya ada satu MBO, dia ambil untuk set kulit. Lepas tu bila dia ambil tu, dia kata each time dia kata dia ambil, gatal tu dah stop. Lepas tu sekarang ni dia macam dah kurangkan sebab dia kata dia nak stop. Dia kata dia tak nak terlalu bergantung dengan produk. Macam ni nak bagi dia macam konsisten. Sebab saya tahu kalau dia pergi doktor tu macam nak buat tu memang sakit lah. Sebab dia ada macam keloid kan. Keloid dengan aside tu dia ada yang macam gatal yang timbul macam parut benda tu macam dekat tangan dia tu boleh nampak. Dia timbul. Keloid tu satu, lagi satu dia macam ruam tu yang boleh timbul tau. Nampak. Lepas tu dia kata macam mana saya nak handle, dia kata nak stop sebab dia kata tak nak terlalu bergantung produk. Bila pakai produk, stop gatal. Tak makan, gatal balik. Tu saya kata macam aduh, soalan gatal-gatal ni speechless lah. Macam kita bila apa tu, nasib baik dia dalam dalam call tau. Dia tak nampak muka saya speechless tu. Jadi macam mana saya nak benda-benda ni. Okay. Assalamualaikum. Kak Norazila ni apa VIP ke baru join? AS. Okay. So soalan pertama tadi pasal apa? Shopee kan? Shopee tu.
So Shopee ni sebenarnya Ina pun pernah lah ada pengalaman kan. Dia cakap nak beli apa semua. Ada yang cakap dah beli, tahu tak nak tahu cara makan. Ina cakap pergilah tanya Shopee balik. Ina cakap macam tu je lah. Kan? Memang macam jawapan tu macam ya ke cakap macam tu. Kadang-kadang memang kita rasa macam dia dah tanya kita, tiba-tiba beli kat Shopee. Lepas tu dia tanya macam mana nak makan. Okay. So pengalaman tu memang ada, tapi sebenarnya cara kita nak ajak orang yang dah beli kat Shopee, Ina selalu cakap Shopee tu belum tentu lagi yang original. Okay, ada yang sampai bercampur air. Kalau akak ada gambar yang artiksi yang keras tu kan. Yang keras dekat Shopee tu. Yang kejong tu. Akak boleh simpan gambar tu dan akak boleh tunjuk dekat dia. Tengok ni salah satu customer yang beli dekat Shopee. Nampak tak? Bila sampai tengok suplemen dia jadi macam mana. So benda yang akak nak makan, benda yang nak masuk dalam tubuh badan kita ni, akak nak ke ambil benda yang kita tak tahu keberkesanan dia dan berapa lama orang tu simpan stok tu. So benda tu yang kita kena yakinkan dia orang. Lepas tu kalau beli dengan kita ataupun join ahli, Ina selalu cakap lah join ahli banyak sangat kelebihan sebab walaupun mahal, walaupun mula-mula orang kata agak tinggi lah kan harga dia, tapi setiap belian akak, kalau contoh akak ada setiap bulan beli, kita ada kupon, boleh tukar produk percuma. Lepas tu ada promosi. So siapa-siapa yang leader-leader ada buat promosi kan, Cikgu Ayu biasa kan ada buat promosi belian kan. So kita boleh bagi tahulah dekat dia orang, kalau akak ada beli dengan saya, contoh beli 300, kita ada free bagi produk macam tu lah, bagi Elo Lips ke sabun ke macam tu. So kita kena share. Betul kan. Kita kena share, kita jangan ni sangat. Tapi kalau dah tak boleh nak buat apa, akak kena let go tau. Akak tak boleh keep benda tu. Sebab apa? Benda tu yang boleh mempengaruhi minda akak, yang akak rasa macam down. Betul? Sebab kita biasa AS memang cepat nak down sebab baru nak bermula. Bila kena rejection sikit ataupun pasal isu Shopee, Lazada ni, dia dah cepat down. Dia rasa macam siapa nak beli dengan aku kalau dia orang jual murah. Sebenarnya masa Ina join, masa Cikgu Ayu join kan, walaupun masa Sifu join pun dulu, tetap tak kira semua produk memang ada orang jual murah. Bukan Forever saja tau. Ina dulu buat Forever mula-mula pun sama juga. Kan Shopee jual sampai RM30-40 aloe vera gel. Tapi Ina nak pesan kat semua orang, jangan fokus pada masalah. Kita kena fokus pada matlamat. You orang fokus masalah, you akan dapat masalah tu. Tahu tak dapat masalah apa? Dapat masalah macam ni lah. Kenapa Shopee ni jual murah? Sikit-sikit tanya leader, Cikgu Ayu kenapa Shopee ni jual murah? Cikgu Ayu bukannya token kedai Shopee. Dia pun tak boleh nak buat apa. Kan tanya Datuk Desmond pun dia tak boleh jawab. Malas nak jawab. Kau jawab sendiri. Jadi apa yang kita buat, kita let go. Kita jangan simpan. Sebab apa? Mungkin ada lagi ramai yang akan yang orang kata yang tak tahu pasal Forever, yang orang kata tak pernah tengok pun Shopee, tak pernah buka macam Ina sendirilah. Ina tengok Shopee Ina pandai, tapi Ina tak pandai nak beli. Macam tu. Ramai orang yang macam tu. So tak ada masalah. Kita kena yakinkan diorang. Beli dengan kita, apa yang diorang dapat. Beli dengan Shopee, kita tak ada waranti yang sampai tu produk tu bagus ke, dah bercampur air ke ataupun apa-apa. Okey, sebab kita kena yakinkan benda tu nak masuk dalam tubuh badan kita tau. Apa-apa efek, orang tu yang kena tanggung. So jangan sayang duit untuk dapatkan suplemen yang betul-betul daripada pengedar sah. Okey. Sambung dia ada ni soalan. Company tak boleh kontrol ke masalah tu? Okey, apa jawapan dia? Okey, company tak boleh kontrol. Sebenarnya isu ni dah lama sangat. Okey, macam mana company kita pun bukan tak report company apa semua, tapi macam Ina cakap lah, kat dalam tu terlalu ramai. Kan Cikgu Ayu, terlalu ramai jual murah dan Ina bagi tahu ramai dah kena terminate. Sebenarnya betul. Ramai dah kena terminate, tapi kita tak mention lah, kita tak up kat Facebook, kita tak up. Cumanya kalau center buka, biasa you boleh tengok kat center senarai nama, tak kira manager, you tak kira CBM ke, jual murah kena tangkap dengan HQ memang terminate dan you tak boleh berniaga forever. Okay, benda macam ni you takkan settle pun, jadi tak perlu bincang. Itu je.
Kan? Dan tak boleh bincang pun sebab benda ni jadi macam tak best, nampak? Bila isu macam ni timbul, kan dia macam tak syak kan? Banyak ke soalan macam ni. Okay. So jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada masalah, you fokus pada matlamat. Okay. Alah apa? Yang kedua lagi juga Kak Ila lupa dah saya. Sebab baru beranak kan, banyak putus. Putus. Pasal kata nak tahu apa dalam produk tu apa benda yang dihasil, maksudnya macam madu tu lebah tu pakai lebah apa, vitamin tu pakai oren apa, macam kita pula nak kaji benda dalam. Tak ada, takkan lebah kelulut. Okey, pasal lebah tu biasa simple je. Ina pernah jual madu dekat, memang dia pencinta madu dekat Pekan. Ina pergi COD dululah sebelum wabak-wabak ni kan. Pakcik tu memang dia peminat madu yang tegar lah dia tu kan. Bila Ina cakap pasal madu, dia cakap apa bestnya madu ni. Ina cakap madu kita madu gurun. Okay, madu gurun. So sebab tu Ina cakap ilmu memang kena ada. Kita berniaga ni kan, ada kelas kita join sebab apa, kita nak ambil ilmu walaupun sikit-sikit. Bukannya kita nak belajar madu tu setiap apa yang ada dalam madu kita nak belajar. Tak juga, tapi simple. Ina jawab, pakcik, madu ni madu gurun. Okay, kalau dekat Malaysia setahun berapa kali hujan setahun dekat Malaysia? Okay, berpuluh-puluh kali, beratus kali hujan setahun. Macam betapa banyaknya air yang duduk dekat sarang lebah tu. Tapi dekat gurun Sonoran ni, gurun yang tempat ternak lebah ni, okey, setahun sekali pun boleh tentu hujan sebab dia gurun. Okey, so dia tak bercampur dengan air. So macam mana dia kata, okey, macam mana nak tahu madu ni kelebihan dia? So Ina simple je, Ina ambil madu letak kat kuku je. Ina belum goncang lagi kan keluar sarang lebah tu. Ina cuma ambil madu letak kat kuku, lepas tu Ina buat macam ni. So dia terkejut sebab madu tu tak jatuh. Nampak tak pakcik betapa pekatnya madu forever ni? Okey, tak bercampur air. Madu ni duduk macam ni pun duduk macam ni, dia tak jatuh. Bina cakap tu. Nampak tak? Kita terus bagi bukti je kat dia. Sebab tu benda ni kita boleh belajar. Lagi satu, kita punya lebah forever ni dia makan 3,000 hingga 7,000 spesies bunga. Dia makan dia bunga lebah tu. Nampak? Sebab tu kita hasilkan forever dapat hasilkan 4 produk lebah. Okey, madu, bee propolis, air lebah, dia bunga lebah tu, bee pollen dengan makanan ratu lebah, royal jelly. Nampak tak? Sebab apa? Kita penternak lebah terbesar. So kat situ kita kena kita kena basic kita ambil. Kita tak perlu belajar madu, apa kandungan madu dalam tu, nak kena baca. Nama lebah pun nak kena tahu. Cuma bagi tahu madu kita madu gurun. Okey, standard madu Yaman. Kalau madu Yaman tu RM600 kan, setengah kilo ke sekilo, Ina tak tahu. Okey, tapi madu forever ni berapa? Setengah kilo baru RM86 harga jual. Belum lagi diskaun. Macam tu. Yang Ina cakap tadi tu, kan biasa kuku kita ni kan licin kan. Jadi kalau macam you ambil ni, masuk Ina tadi tu macam ni lah. You letak atas kuku. Okay, letak macam ni. Nampak tak ada madu kat sini kan? Okay, you tuang lah macam ni. Nampak? Bawa sikit tangan tu. Sorry. Gitu. Nampak? Madu tu. Penumbuk apa? Jadi penumbuk. Okay, tu masuk Ina. Kalau madu biasa, okey, dia cair kan, dia cair. Jadi dia memang jatuh lah. Nak buat madu forever, buat mana tak jatuh pun lagi Faham tak? So maksudnya kandungan air dia okey kurang daripada 11%. Ini madu kita. Faham? Okey. Makan Tapi kat luar jangan makan. COVID tau. COVID tak basuh tangan. Faham tak? Itu masuk Ina. Okey. Bagus Kak Ila. Share tanya mana ni dapat semua orang dapat manfaat. Thank you Kak Ila. Thank you. Dapat ilmu baru sangat. Terima kasih. Itu belum CBM Ina maju. Itu belum ada pinggan lagi tak jaga you, pinggan air. Pinggan lagi. Dulu kita orang memang kerja kita orang demo je. Demo je kita kerja kita orang. Tak kerti nak cerita bisnes lagi kan. Masa tu Ina kan? Ya. Tak ada pinggan, tak ada air. Hantam kuku ada. Letak. Pakcik tengok ni. Macam tu. Okey. Soalan ketiga tadi apa Kak? Lupa dah saya. Vitamin C oren tu. Itu samalah tu. Deliver semua. Aduh. Vitamin C kita
kita macam vitamin C kita yang terbaik sebab ada oats. Ina selalu suka cakap pasal vitamin C sebab apa? Ada oats. Kemar. Last kali kita rasa oats tu. Tak ada dekat vitamin lain. Vitamin lain semua telan kan. Tapi vitamin kita kemar last kali ada oats. Macam tu lah kalau kita telan vitamin C kita tu. Okey, dia duduk dalam badan kita lama tau. Sebab apa? Macam mana vitamin tu duduk dalam mulut kita? Pun lama kan? Lama-lama baru keluar oats tu. Baru keluar rasa oats tu. Macam tu lah duduk dalam badan kita. Okey. Okay. Thank you. Okay, next question. Ayu Parker. Okay. Tak nak tidur lah Kak Ayu. Mana Ayu? Nak tanya apa Ayu? Assalamualaikum. Salam. Nah, apa khabar? Baik, Ina sesilau je rasa mata. Ya ke? Okey. Okay. Actually macam ni. Kak Ayu ni baru comeback balik ke dalam Forever ni. Macam mana kata? Lepas tu ada satu yang sedang berlaku lah. Okey. Sebenarnya sejak awal September sedikit macam mana kata? Haru, nak kata haru juga. Gelepar ayat Ina tadi. Okay. Alhamdulillah dapatlah close SYJP tu. Okey. Lepas tu tapi macam ni. Saya Kak Ayu jumpa satu leader yang dia suka produk kita. Yang kejar hari-hari bila nak sampai produk dia, bila SYJP nak sampai. Tapi dia leader kira yang macam mana juga? Dia top lah juga. Dia top dekat company lama macam tu. Dan sukses lah dia. Dia masih lagi di company lama dia. Cuma satu benda macam mana. Jadi memang dah top. Dah buat duit pun ratus-ratus ribu dah. Macam mana kita nak bawa dia ke dalam platform. Saya rasa kalau dia buat di platform kita, dia lagi hebat saya rasa. Okey. Macam mana kita nak tu dia? Nak start influence dia lah macam tu. Betul. Kak Ayu dia tahu ni. Dia beli produk tu nak guna produk ke dia nak bisnes? Cerita you permulaan dia. Permulaan dia kelakar sikit. Dia sebenarnya bukan nak beli produk. Dia ada satu hamba Allah ni, wallahualam siapa dari grup mana, dia bagi kepada individu ni untuk dia review produk tu. Okey. Tak silap dia bagi dalam 3 botol je tu. Bukan 1, 3. 3 botol aloe vera. Okey, untuk hamba Allah tu review lah. Okey. Untuk orang tu review. Lepas tu, tapi orang FBO kita tu, dia tak bagi tahu cara makan. Okey. So, individu tu pada mulanya minum dengan sudu jugalah. Tapi bila walaupun minum dengan sudu, yang bagusnya produk kita, walaupun dia minum dalam beberapa sudu sahaja, ada kesan dia, ada feedback pada dia punya usus. Dia jadi macam nak gastrik, dia mual, jadi macam ada angin semua-semua tu. Jadi dia sekarang ni jatuh cinta dengan produk lah. Cuma saya daripada dulu dah setahun dah saya promote dekat dia, tapi dia tak nak pun, walaupun dia kata kau kurus lah sekarang ni Ayu, macam tu. Tapi still lagi dia tak nak beli masa pada awalnya. Okey. Sekarang dia guna sebab benda tu lah. Macam tu. Nak kata dia beli pun tak beli mula-mula. Okey. Closing ni kau kelakar lah. Nak jawab. Okey. Sebenarnya kan macam pengalaman Nina. Bila kita nak close leader ni kan, memang bukan senang. Bukan senang lah kita nak cakap. Tapi kalau dia dah guna produk, dia dah jatuh cinta dengan produk, sebenarnya kita boleh macam nak hint dia. Okey, nak hint dia pasal tak nak ke buat bisnes, nak try dulu. Tapi okey, untuk closing dia, Kak Ayu mesti kena minta tolong dengan Cikgu Ayu. Itu je. Sebab apa Ina cakap macam tu? Okey. Ina pernah tolong Ina punya downline Ina. Okey, dia
dia join Forever, memang all out lah. Dah orang kata aktif sangat-sangat. Tiba-tiba dia jumpa leader tau. Dia jumpa leader dekat company MLM lain. Okay. Leader tu dah 18 tahun dekat company tu dan income pun best juga. Okay. Dia nak sangat-sangat dah. Dia nak sangat-sangat close orang tu. So Ina cakap dengan dia, kalau akak pergi dekat dia close, Ina rasa bukan dia close dengan akak yang close dengan dia. Ina cakap macam tu je dengan dia. Okay. Lepas tu bila Ina pergi, Ina teman dia pergi jumpa. Ina sendiri tak dapat. Bukan Ina sendiri tak dengar dan Ina sendiri tak dapat sebab apa? Ina punya downline asyik tiap orang tu je. Tiap dia. Orang ni bagus Ina. Dia ni boleh buat sale lah. Juta-juta dia boleh buat sale. Ina income dia macam ni. Dia dah menang kat situ dah. Sebab apa? Dia dah hilang. Dia jadi macam aku tengok dia rasa dia hebat. Sebab apa? Contoh Ina kata, okey, Kak Ayu ajak Cikgu Ayu jumpa orang tu. Tapi Kak Ayu cerita depan Cikgu Ayu ni, Kak, dia ni hebat. Dia ni sekarang income 100,000, 200,000. Dia memang sale juta-juta. Dia boleh buat Forever. Okey, masa tu Cikgu Ayu ibarat terkunci dah mulut. Dah tak boleh nak cakap apa. Okey, benda tu terjadi dekat Ina tau. Ina macam aku nak cakap apa. Sakitnya. Kalau orang yang dia bawa tu dia tiap-tiap dan sekarang nak tahu apa jadi dekat orang tu. Ina punya VIP sekarang buat bisnes tu. Buat bisnes dengan orang tu, leader tu. Okay. Dia tinggalkan Forever dan buat bisnes dengan orang tu. Dan sanggup kumpul point. Okay, setiap bulan kumpul point. So, benda ni bukan tak boleh. Boleh bagi pendapat Ina boleh. Cuma kena hin-hin dan minta bantuan daripada leader. Sebab biasa orang yang dia agak berjaya dekat company lama, dia akan nak cari seseorang yang boleh clearkan apa, macam Ina lah contoh Ina punya downline, Ina sebut je lah. Okay, contoh Mami Cherry, dia tak join dengan Ina. Okay, dia tak join direct dengan Ina, tapi dia join dengan upline Ina seorang lagi. Upline Ina seorang lagi tu dia baru je join VIP dengan Ina. Dia tak pandai pun nak cakap apa dan dia tak ada result pun. Okay, so dia minta Ina pergi cakap dengan Mami Cherry. So bila Ina pergi jumpa Mami Cherry, Ina cakap, Ina cerita 3 konsep. Ina cerita apa yang ada kat Forever, apa yang Forever boleh bagi, insentif apa. Sebab dia leader MLM, kita sebagai leader kita dah tahu dah kita dah tahu dah Swiss dia kat mana. Kita tahu Swiss dia kat mana. Maksudnya dia kalah dekat 3 konsep. Dia kalah dekat point, dia kalah dekat pairing. Okay, bila kita cerita-cerita, so dia berminat. Dan dia sekarang income dia memang banyak, 100,000 lebih sebulan. So Kak Ayu boleh nak ajak dia. Cumanya Kak Ayu kena rapat lagi dengan dia. Mungkin bukannya sekarang nak ajak, cuma bina repo dulu dengan dia. Kak Ayu bina repo dengan dia. So boleh masuk, boleh. Bila dia buka cerita, boleh cerita dengan aku pasal Forever. So Kak Ayu boleh minta, boleh tak contoh cakap aku call lah, kau ada masa tak? Sejam 2 ke, aku nak invite lah kau join Zoom dengan aku punya leader. Cakap macam tu. Tu je. Cuma jangan tiap dia kat depan Cikgu Ayu. Tu je. Cuma cerita dengan Cikgu Ayu. Dia ni siapa. So bila Zoom tu selesa lah. Macam tu. So kena lah siapa-siapa pun kalau nak ajak leader jumpa dengan prospek, jangan tiap prospek depan leader. Sebab kita bila macam Ina cakap lah, bila Ina punya downline duk tiap dia punya prospek, Ina jadi kunci dulu. Ina tak sebab macam Sembilan dia kita rasa macam aku nak cakap apa dah, dia 18 tahun. Ina dia 18 tahun dah buat MLM. Sejuta Ina. Income dia dah sedap dah sekarang. So untuk apa Ina duduk kat situ nak bercerita dengan dia kalau income dia sedap? Sebab tu Ina cakap kita tengok. Okey, contoh Kak Ayu. Kalau Kak Ayu kenal dengan dia, Kak Ayu mesti tahu kenapa. Okey, kenapa bila seorang leader MLM dia cakap income dia 100-200 ribu dan tiba-tiba dia dah mula cari bisnes lain, ada something wrong kat situ. Macam Ina sekarang ada seorang leader tu income dia 30-35 ribu tau. Bawa BMW. Tiba-tiba join VIP dengan Ina bulan lepas. Dia tanya Ina, macam mana dia nak grow. Okay, sebab dia tertarik dengan cek USD. Dia cakap macam tu. Nampak tak kat mana daya tarikan Forever ni? Dia cakap bisnes dia
dia boleh grow sampai 30, dia dah berapa tahun buat tapi income dia 30-35 ribu macam tu. Tapi dia rasa kalau dia buat forever dia boleh pergi jauh. Dia sendiri yang cakap macam tu. So Ina boleh lah guide dia. So Ina, maknanya kalau macam tu lagi better Kak Ayu hantar video check tu ke dia private ke ataupun Kak Ayu post dekat Kak Ayu punya social media yang memang dia follow Kak Ayu? Macam mana nak cakap? Mungkin Kak Ayu boleh buat kat status WhatsApp dulu video tu. Kan status WhatsApp kan video. So share kat video dulu sebabnya rasanya sekarang kalau video tarik-tarik check tu Cikgu Ayu rasa macam boleh ke tak boleh masuk? Boleh dah. Boleh. Boleh. So boleh je masuk dekat Facebook. So boleh nampak. Tapi kalau nak lagi okey, Kak Yu masuk kat story Facebook ke. So kita boleh nampak kan dia tengok ke dia tak tengok. Kalau masuk kat Facebook kita tak tahu dia tak tengok. Like pun dia tak like. Betul. Kat status WhatsApp pun sama. Boleh masuk. Supaya dia nampak bestnya forever ni best macam tu. Tapi dia memang kagum lah dengan kita punya produk. Sebab dia kalau dia tanya je Kak Ayu jawab tu dia duk wow je. So Ayu menang 1 point kat situ. Macam mana Ayu? Ayu dah menang 1 point kat situ sebab dia suka produk. Alright. Okay, thank you Ina, Cikgu Ayu. Okay, so apa yang Ina cakap ni sebenarnya menggunakan konsep ABC dan Ayu dan semua orang akan belajar betul-betul tentang konsep ABC ni malam esok bersama dengan Eagle Manager Ash weekly class AST malam esok. So Ayu kena masuk untuk Ayu dapat jawapan pada soalan Ayu malam ni. Malam esok pukul 9 malam kelas Eagle Manager Ash New Dealer Orientation. Apa yang Ina cakap ni tadi, apa yang CBM Ina bagi tahu tentang kenapa kita jangan tee up prospek kita depan upline kita, ada dalam NDO, ada Datuk susun dah silibus tu dalam NDO. Betul, saya sama juga macam Ina. Saya pernah pergi jumpa prospek, downline ajak jumpa prospek, tapi downline tee up prospek tu, cikgu, dia ni dulu buat MW tau. Income dia sekian. Nampak tak? Dia tee up orang tu. So orang tu bila dia dengar orang tee up dia, okey, dia sedia hebat lah. Nampak tak? Dia sedia tak perlu dengar dah kau nak cakap apa dengan dia. Dan saya pun macam Ina, macam terkunci pula aku nak cerita apa lagi. Kan? Tapi apa yang you kena tee up you punya leader. A advisor, apply lah A. Ayu sebagai B, bridge. Prospek tadi tu C, customer ataupun klien lah, kita panggil klien. Okay. So Ayu kena tee up A, bukan tee up C. Macam tu. Okay, dan betul macam Ina cakap, kekuatan yang ada dekat Forever, kalau leader yang dah memang establish dekat company lama, okay, satu benda je yang boleh buat dia attract. Chairman bonus manager, tu je. Sebab dia nampak simbol USD tu. Macam saya lah, saya master dealer dekat company lama. So saya nampak dekat Forever Living apa? Saya nampak simbol US dollar tu je. Sebab tu saya nak buat Forever. So biasa-biasa kalau leader-leader besar ni yang dah memang establish dengan company yang sebelum ni, tarikan dia dekat Forever satu je. Ambil check US dollar. So Ayu kerap lah up dekat Ayu punya WhatsApp status tu. Okay, gambar Ina pegang check, gambar saya pegang check contohnya kan. Ambil lah yang tahun lepas ke, tahun baru ni ke. Lepas tu video-video CBM ambil check. Gitu. Nanti mana tahu kok dia tanya kan. Okay you, clear? Clear cikgu. Clear. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih Ina. Ina, mikrofon. Tak on. Nanti boleh ambil cek. Satu cek 1 juta. Kan. Amin. Amin. Okey, siapa nak tanya? Okey, last soalan cepat. Siapa nak tanya dengan CBM Ina? Last soalan. You all belajar sesuatu tak malam ni? Kita bukan sembang kosong Belajar sesuatu tak? Kalau belajar bagi 2. Kalau belajar sesuatu bagi 2. Dapat. Ni surprise dalam weekly, dalam wake up call slot untuk minggu ni. Baru ni saya baru lagi share. Ina, inilah wake up call yang akak cerita dekat Ina tu. Kita orang ni walaupun dah CBM tapi still lagi selalu bertanya tau, akak buat macam mana?
Ina buat macam mana? So kita orang sentiasa share idea dan baru lagi rasa 2 hari lepas kan Ina kan kita share. Ina tanya akak buat macam mana kak? PNMCC tinggi. Dia kata gitu. Lepas tu saya pun cerita dengan Ina idea wake up call. Jadi malam ni macam tiba-tiba terintah nak ajak Ina. So inilah Ina, kita punya wake up call macam ni lah. Maknanya bukan kelas, bukan apa. Dia nak tanya apa dia boleh tanya, dia nak share apa dia boleh share, happiness ke tak happiness ke dia share je. Macam tu. So akak khususkan PNM sahajalah untuk wake up call ni. Sebab biasa kelas-kelas yang lain kita open kan. Jadi macam kadang-kadang bila open dia orang pun kita apa orang kata overlook lah dia orang ni, terlepas pandang kan. Jadi bila akak buat wake up call ni alhamdulillah lah dia orang boleh bantu each other. Dalam grup WhatsApp tu tak payah Cikgu Ayu pun dia orang dah berdentum dah membantu satu sama lain kan. Betul tak semua team wake up call? Komen lah sikit. Betul. So Ina apa yang akak buat dengan akak punya slot, akak punya PNM. Betul sangat. Rumah tu akak. Memang kelakar. Kan jadinya aktiviti. Lagi aktif dari grup besar. Okay, siapa lagi nak tanya ni? Last cepat. Siapa-siapa Cikgu nak ada soalan dekat komen. dekat komen, ya ke? Soalan dia Ina. Macam mana nak kekal istiqomah asyik ke laut dalam? Aku tahu siapa tanya ni. Memang nak ketuk ni. Macam mana nak kekal istiqomah asyik ke laut dalam? Jawab Ina. Aduh, pening. Okey. Memang Ina baru buat kelas hari Khamis baru ni. Pasal konsisten. Okey, pasal konsisten. Sebab apa? Ramai orang yang dia nak cepat. Okey, ada orang dia nak cepat. Tapi ada orang yang dia lambat tapi dia konsisten. So macam mana kita nak konsisten, tak nak ke laut dalam kan? So kita boleh tengok, kita jangan suka bersendiri. Maksudnya ada masalah ke, tak boleh itu, tak boleh ni, kita suka bersendiri tau. Kita suka kita suka bercakap dengan diri sendiri. So kena banyak refer leader tau. Kena banyak refer leader. Tanya Cikgu Ayu, okey. Kena refer, kena orang kata tak boleh seorang-seorang. Kat dalam rules pun ada tulis, okey, jangan sendiri, jangan mati. Sebab apa? Ramai orang yang dia tak faham. Okey, dia tak faham, dia tak boleh nak buat, dia tak pandai. Tapi dia tak nak tanya. Ramai orang macam tu. Dan bila dia tak tanya, tu masalahnya dia cepat down. Okey, cepat cloud. Cepat cloud. Contohlah musim-musim PKP sekarang kan. Okey, nak keluar tak boleh, nak pergi situ tak boleh, nak pergi sini tak boleh. Jadi apa aktiviti kena buat? So sebab tu kita kena ada jadual. Okey, jadual tu macam Ina share baru ni dengan Ina punya team. Contoh kita suri rumah. Okey, kita suri rumah. Mesti kena ada jadual. Kalau tak ada jadual memang duduk depan TV je. Makan, tidur. Tengok TV, makan, tidur kan. Okay. So bila kita ada jadual ni kita lain. Okay, pagi kita buat apa. Okay, biasa Ina tengok Ina punya jadual, Ina punya downline kan. Ina suruh share jadual. Okay. Pukul 10 dia orang dah standby dah. Okay, standby mana? Standby buka apps. Okay, buka apps. Okay, ambil order. Sebelum ni masa center tu buka kan, semua order downline pergi sendiri. Okay, sekarang ni masa untuk kita servis. Maksudnya kita ada kerja. Okay, contohlah servis VIP. Okay, ada tak nak beli barang ke apa semua. Tu salah satu jadual lah. Kita kena hari-hari ada pasal forever. Okay, kalau kita tak ada fikir pasal forever, memang kita akan cloud lah. Okay, ramai orang cloud. Rasa macam nak musim-musim sekarang, memang ramai orang stres tau. Stres. Tak ada. Macam mana tak ada apa orang panggil, tak ada aura nak buat. Sebab tu Ina cakap ada kelas join. Okay, PM leader, okay, message leader, WhatsApp leader tanya, okay, Cikgu Ayu, agak-agak apa aktiviti saya nak kena buat untuk saya, orang kata, kekalkan momentum. Itu pun penting. Kita tak boleh shock sendiri tau. Rasa macam, alah kenapa rasa macam lemau je, rasa macam ni kita duk layan diri kita. Kita layan perasaan. Tak boleh. Okay, ingat balik Big Y. Sebab tu Ina cakap, okay, Ina nak pesan dekat semua yang ada dalam ni, you all mesti kena ada Big Y. Macam contoh Ina kan, Ina pernah ke laut. Tanya Cikgu Ayu, Ina pernah ke laut. Okay, sebab apa? Ke laut ni,
ke laut ni sebab selesa. Sebab tu Sifu selalu cakap nak kena ketuk. Okay, nak kena ada kayu ketuk Ina kecil ni dia kata. Sebab apa? Selesa sebab income. Okay, sampai satu tahap tu bila Ina ke laut tu Ina fikir satu je. Kenapa aku bermula kat Forever? Okay, kalau aku terus macam ni nanti mak dengan ayah aku jual kopi pisang balik. Itu je Ina fikir. So Ina fikir balik bila kita ke laut. Okay, ingat balik Big Y. Kenapa kita bermula? Nak ke laut je ingat balik kenapa kita bermula. Sebab tu Ina cakap. Dan satu lagi Ina nak bagi tahu ramai orang yang suka. Okay, suka tengok. Orang kata nak kita lah. Ramai kat sini rasa macam 90% orang perempuan. Betul tak? Kan Cikgu Ayu dalam ni ramai orang perempuan kan. Okay, kita suri rumah, kita ibu kan. Dan nafsu kita ni besar. Okay, sebab apa? Tengok orang rumah besar, kita nak juga rumah besar. Betul tak Ina cakap? Okay, nak rumah besar. Aku nak lah rumah besar. Boleh. Bestnya kalau boleh dapat shopping. Dapat duit 10,000 ni aku nak shopping macam-macam. Betul tak? Lepas tu tengok orang pakai kereta. Bestnya kalau aku ada duit aku nak beli kereta ni lah. Itu semua Ina dah lalu. Sebab apa? Dulu Ina pun rasa macam tu. Bestnya kalau nak tidur tu. Okay, nak tidur tu. Kalau dapat 10,000 ni apa aku nak beli? Kan? Tapi benda ni macam Ina cakap lah, Big Y buat bisnes ni kalau kita cakap kita nak settle hutang. Okay, ramai orang buat macam tu. Big Y, apa Big Y? You Big Y apa nak buat Forever? Cikgu Ayu saya nak settle hutang. Saya banyak hutang, saya nak settle hutang. Kan? Tapi ingat hutang kita takkan pernah habis. Okay, hutang kita takkan pernah habis. Dan one day you akan cakap, penat lah buat Forever ni. Okay, tak apalah, gaji ada. Bayar hutang pakai gaji lah. Okay, so Big Y ni, malam ni you fikir balik, apa sebenar-benarnya Big Y. Sekarang, musim sekarang ni satu je Ina nampak. Nak tidur sekarang, tengok muka anak-anak. Nak tidur sekarang, tengok muka anak-anak. Okay? Okay, sebab Ina duduk tengok ni, Kak Aliza ni duduk kendong anak dia ni. Okay? Tengok muka anak you. Okay, you tengok muka anak. Dan fikir, kalau aku tak ada nanti, apa aku tinggal untuk anak? Tu je. Apa kita boleh tinggal untuk anak-anak? Itu adalah satu Big Y tau. Sebab apa? Kenapa kita, macam contohlah Ina rasa, dulu kalau nak beli mainan kat anak kan, tunggulah mami gaji dulu baru boleh bagi. Okay, tunggu mami ada duit baru boleh bagi. Tapi kita bukan nak manjakan anak dengan duit. Bukan nak manjakan anak dengan kemewahan. Tak. Tapi kita rasa, kita tak nak anak-anak kita rasa susah macam mana kita susah dulu. Okay, tak nak sebab Ina bagi tahu satu masa dulu sebelum Ina buat Forever, Ina jumpa Forever, mak Ina cakap dengan Ina, susu anak Ina habis, Ina tak boleh nak cakap apa. Sebab apa? Ina tak ada duit. Nak minta dengan suami Ina setiap bulan masuk duit. Suami Ina tentera udara setiap bulan memang ada duit untuk Ina. Tapi duit tu Ina buat apa? Ina buat beli produk. Okay, Ina buat beli produk. Ina duk rolling produk. Sampai Ina tak ada duit, nak beli susu anak tak ada, nak minta dengan dia pun nanti dia tanya duit tiap-tiap bulan buat apa. Kan, nak minta dengan mak memang takkan. Ina memang tak pernah pun nak pinjam-pinjam dengan mak. So, Ina ni ada kawan kerja kat klinik, okay, minta dengan dia susu sampel. Ada tak susu sampel? Nak bagi anak cuba. Tapi Ina bagi tahu takkan setiap bulan you nak minta susu sampel dengan kawan. Tak, betul tak? Takkan setiap bulan nak minta tolong orang. So, sebab tu kena all out. Apa pun jadi, kuatkan Big Y tu. Okay, cari apa yang sebenar yang you cari. Okay, sebab ramai orang buat Big Y nak settle hutang. Big Y dia nak settle hutang. Big Y dia nak settle hutang. Lalah hutang tak habis-habis. Okay, hutang pun tak habis-habis. So, cari satu Big Y. Big Y lain yang betul-betul kuat. Supaya bila you down, you rasa nak stop, you akan ingat balik kenapa aku bermula kat Forever. Sebab apa bermula kat Forever. Tu je. Okay, tanyalah dia. Tanyalah Cikgu Ayu. Okay, Ina bagi tahu Ina pantang anak nombor 4. Baru je habis pantang. Okay. Income paling, bukan nak cakap, income yang Ina rasa berpantang. Tahu kan ibu-ibu semua pernah berpantang macam mana? Duduk nak buat apa pun tak larat. Nak tengok handphone pun rasa macam nak senak kepala ni kan. Bila tengok handphone, bulan lepas hampir 80,000 Ina punya bonus. Tak tengok handphone. Ujian terlalu banyak. Datang ujian bertimpa-timpa. Boleh tanya Cikgu Ayu macam mana. Ujian datang. Pas satu. Tengok telefon boleh menangis tau. Tengok telefon menangis. Dengan isu teruknya kan. COVID-nya apa semua. Tengok orang
Macam-macam lah. Okay, macam-macam benda. Ina selalu share dengan Cikgu Ayu. Ina stres, Ina cakap tengok telefon nangis. Sampai laki Ina ambil telefon, tutup telefon. Dah tak payah tengok telefon. Dia cakap macam tu. Nampak tak? Bukannya kita leader-leader tak ada ujian. Ada banyak sangat ujian. Tapi Ina cakap betul. Rupanya kita kena ingat satu je. Setiap ujian yang Allah nak bagi tu sebenarnya ada hikmah. Okay, ada hikmah di sebalik ujian tu. Okay. So itulah Ina rasa macam forever ni memang rugi siapa-siapa tak all out. Sangat rugi. Memang terkejut. Memang terkejut. Sebab apa? Kita bila kita buat bisnes ibarat macam ni tau. Business forever ni. Pahit dulu, bukan ibarat lah. Ina selalu cakap lah. Bila Ina bagi talk ke apa, Ina selalu cakap. Business forever ni, pahit dulu, manis kemudian. You nak bisnes pahit dulu manis kemudian ke atau manis dulu pahit kemudian? Sebab sebelum Ina buat forever, sebelum Ina buat S.EE, Ina kerani dekat company insurans tau. Okay, manisnya jual insurans ni sebab apa? Setiap bulan Ina ada duit. Orang buat insurans Ina ada duit commission. Orang buat insurans Ina ada duit commission. Manis lah. Okay, manis. Tapi pahitnya bila dah cukup tempoh matang tu ataupun pahit dia bila terlalu ramai dah orang buat agensi sendiri, Ina tak boleh pegang orang dah. Orang boleh buat kat mana-mana dia suka. Dan Ina dah tak ada commission. Okay. Tapi dekat forever ni kita pahit dulu. Kau tunggal langgang ke, tunggal terbalik ke buat forever kan. Okay. Pagi petang siang malam. Tapi apa manisnya sekarang? Ina mula-mula buat forever dulu. Tanyalah. Okay. Yang mula-mula Cikgu Ayu pun tahu. Okay. Macam mana dari pagi sampai malam Ina buat forever. Kan. Sampai suami Ina cakap apa? Boleh tapi jangan balik lambat. Sebelum pukul 12 ada kat rumah. Sebelum pukul 12 ada rumah. Masa tu Ina ada anak kecil. 3 tahun seorang. Berdiri tepi bank. Bagi flyers. Bagi kak cuci usus kak. Bang aloe vera bang cuci usus bang. Kadang orang ambil flyers tu pun ambil lipat buang. Tapi kita rasa macam mana? Kita rasa macam tak apa ya Allah, adalah rezeki nanti. Nampak tak? Kita istiqomah, kita konsisten buat. Allah akan hantar dekat tak tahu siapa-siapa tu dekat kaki 5 tu. Yang ni buat. So kena action. Benda tu. Ina, tadi kita pergi Pekan. Tak jumpa tim Pekan. Tahu tak location dia kat mana? Tak nak pergi tadi. Ingat tak yang kita buka table dekat pasar Pekan tu? Share dengan dia orang. Kita yang dah CBM pun masa tu. Apa bila kita buat masa tu? Kita orang masa tu, Ina dengan Cikgu Ayu, memang kita orang bawa kereta. Ina bawa kereta. Masa first car Ina ambil dekat forever kan. Ina dapat forever to drive level 3 Ina ambil Navara masa tu. Navara 4x4. Okay. Angkut barang semua letak kat belakang. Ajak Cikgu Ayu. Jom kak. Kita pergi buka booth. Kita cakap itu. Tapi tak tahu nak buka booth kat mana. Pergi sampai Pekan tau. Pergi sampai bandar Pekan tu. Duduk tengok kiri kanan. Adalah satu tempat. Siapa friend Facebook Ina. Tadi baru Ina share. Pasal duduk kat sebelah orang jual pisang. Okay. Kita orang pergi dengan kanopi tak ada. Kerusi tak ada kan. Tak ada kanopi, tak ada kerusi ni tau. Lalah buka meja dekat sebelah orang jual pisang tu. Tanya, Pakcik nak tanya ni. Ada orang tak? Cikgu Ayu tanya. Ada orang tak kat sini? Oh tak ada kat sini. Orang ni tak berniaga. Dia pergi kat Pekansari. Dia cakap itu. Dia cakap Pekan. Kita orang tu. Kak jom lah kak. Kita kat sini. Tanya dia bayar berapa? Oh tak ada. Orang MPK tak ada kutip duit ni. Dia cakap itu. Oh okey lah. Buka dengan panasnya. Tak ada payung. Tak ada payung tau tak? Tak ada payung. Kursinya pergi beli dekat kedai perabot kat tepi tu. Beli kursi yang murah. Yang plastik tu tau. Duduk lah. 2 orang ni duduk kat situ. Dari pagi sampai tengah hari kan. Dengan panas teriknya sampai orang tengok. Awak tak bawa kanopi ke? Tak. Dah tahu nak nega tak bawa kanopi. Lepas tu memang pengalaman lah duduk kat situ. Memang bagi flyer tau. Bagi flyer walaupun banyak rejection masa tu. Padahal dah CM tau. Banyak rejection masa tu. Tetap juga rasa macam tak apa. Kita kena niat. Kita buka booth ni bukan sebab kita nak selling semata-mata. Tapi kita nak sharing. Kita nak share dengan orang. Kita nak share. Kita nak flyers kita tu orang tu dapat. Macam Ina pun ada pengalaman buka kat MPK. Orang tu dah 3 bulan ambil flyers Ina. Selepas 3 bulan baru suruh Ina si order 5 botol aloe vera nak order.
So kita bila buka booth ni jangan sekali-kali kita fikir aku nak jual produk. So kalau lah satu hari macam Ina dengan Cikgu Ayu daripada pagi sampai tengah hari terik buta kau panggil, panas buta, duduk kat situ kan, tak ada sale, rasanya kalau orang lain ni give up dah, rasa macam tak buka dah booth kan, sebab apa? Tak ada orang nak beli. Sebab tu kita cakap close sale pun hari tu, tapi kita tabur flyers kan. Betul. Sebab tu kita cakap jangan fikir kita nak selling, jangan fikir tak ada orang ke nak beli. Tak boleh. Kita kena niat dalam hati kita, aku nak sharing, bukan nak selling. Kalau kita niat kita nak selling, orang tak beli produk, kita memang cepat down. Kita akan rasa macam buang masa lah dari pagi sampai tengah hari tak ada orang beli. Nampak tak negatif tu? Datang pemikiran kita datang macam tu, so kita pun dah tak buat. Kan kita up Facebook tapi kita tak ambil gambar sekali. Ina ambil gambar, saya snap. Saya ambil gambar, Ina terus snap. Ina ambil gambar, saya snap kan. Jadi bila up Facebook tu asing-asing lah. Konon-kononnya macam asing-asing sekali. Ada yang perasan, kenapa gambar pisang tu sama? Pisang sama. Jadi kantor lah kita orang pergi buka booth. Siap ni. Siap madunya letak belah sini satu, solvency letak belah, nak nampaknya produk tu belah lain punya pisangnya sama. Aduh, itulah pengalaman kita orang, kita pun pernah buka booth. Orang kata pengalaman tu best lah bila kita rasa macam Cikgu Ayu kita nak sharing dengan siapa ke? Ingat CBM tak fikir ke nak sharing dengan siapa? Aku rasa macam dah semua aku sharing. So apa kita buat, back to basic balik. Pergi duduk buka booth sama ni, nasib baik lah orang kata musim-musim dekat memang suka lah. Ina suka dekat MPK, dekat Majlis Pembangunan Kuantan ni kan. Kadang Ina ambil sebulan. So Ina rotate bagi dekat downline. Kadang Ina sampai Ina share pengalaman ada akak yang dekat MPK tu, dia tengok Ina tak ada sale sebab Ina bayar 300 tau. Ina bayar 300 masa tu untuk 10 hari. Dia yang kutip duit tu. So dia datang kat Ina, dia tanya, awak ni macam tak ada sale je, dia cakap macam tu. Orang lain ada je beli-beli malam. Tak laku produk ni. Produk ni tak laku. Produk baru ke? Dia tanya Ina. Ina pun cakap, ni produk lama dah. Lepas tu esok pun datang lagi. Datang dekat Ina punya booth. Ada sale tak? Memang setiap hari datang tanya ada sale ke tak. Lepas tu Ina cakap lah, tak apa, saya nak sharing-sharing kan. Masa tu Ina memang pakai t-shirt forever. Memang nampak memang kita buka booth lah. Kita kata yelah Ina ni macam budak sikit kan. Ina ni macam budak sikit. So dia pun bawa lah kawan dia datang ke hari ke-12. Hari ke-12 tu dia datang bawa kawan dia dekat booth. Dia tanya, macam mana hari ni, ada sale lagi tak? Ina cakap, adalah sebotol 2. Lepas tu dia tanya Ina, untung ke? Bayar 300, produk harga berapa? Dia tanya. Lepas tu kawan dia pun tengok-tengok produk, dia kata, ni produk Forever yang botol kuning ni, produk dia ni yang orang ambil cek dia cakap itu. Yang saya nampak orang ambil cek USD. Dia cakap macam tu. So Ina kata, lepas tu dia pun cakap, sepupu saya ambil cek tau, dia kata. Dah merata negara dah pergi ambil cek, dia kata. Dia cakap dengan Ina, kalau buat betul-betul dek, awak boleh berjaya, dia cakap dengan Ina macam tu. Ina pun cakap, InsyaAllah kak, doakan saya, dia cakap macam tu. Padahal masa CBM dah situ. Masa tu Ina di CBM, Ina ambil cek masa last saya tu 19,000 USD. Ina dah ambil cek 19,000 USD. Tapi bila dia cakap macam tu, kita tetap cakap, okey kak, doakan saya. Okey, dia pun ambil gambar Ina nak tunjuk kat sepupu dia. Dia tunjuk kat sepupu dia. Esok tu dia datang. Dia datang cakap dengan Ina, sepupu saya kenal lah. Nampak tak kat situ macam kita pun bina repo dengan orang-orang MPK apa semua. So dia kata, tak apalah kak, nak try lah beli. Nampak tak? Dia tak join dengan sepupu dia. So Ina cakap, akak boleh je join dengan sepupu akak, ahli apa semua. Tak apa, sepupu jauh-jauh je tu, dia cakap macam tu. Nampak? Kadang-kadang kita dah suruh pergilah dekat sepupu sebab kita tahu sepupu. Okey, tapi dia cakap tak apalah, sepupu jauh-jauh, dia cakap macam tu. Kak senang sikit sini boleh tak COD ke apa semua. Okey, sekarang dah VIP. Okey, dah VIP, dah guna produk tiap-tiap bulan. Sebab tu Ina macam tak pelik kalau kita punya sepupu kita tak join dengan kita tau. Okey, tak join dengan kita. So Ina rasa macam benda ni
kalau kita fikir orang yang dekat-dekat nak support kita tu tak support kita, so janganlah kita nak down lebih. Kan kita fokus je, ramai lagi orang tak tahu, orang yang nak cari income dan nak cari produk yang bagus. Okey, Jo, jangan lemah-lemah, jangan cepat down. Okey, sebabnya you kena berbalik pada rules 1 sampai 3. Betul. Semangat. Tengok balik Art of War semua, jangan bersendirian. Biasa kalau yang cepat-cepat lemah ni kan, dia tak involve dengan grup tu je. Dia tak involve dengan grup, dia tak join meeting. Sebab tu cepat ke laut. Sebab tu kena masuk. Kan? Kena masuk kelas. Kelas tu untuk you recharge sebenarnya. Betul. Untuk you recharge. Dan macam Ina cakap. Cikgu Ayu, saya ni nak share sikit. Saya memang ada grup dengan saudara-saudara lah yang sepupu ni kan, dengan sepupu, 2 sepupu. So kebetulan dia sepupu saya pun dia pun VIP forever. Saya tak tahu sebelum ni anak makcik saya. So tadi masa saya buat sharing lah sekejap sebab saya baru join grup tu, sebab sharing pasal produk forever lah. Saya kata saya sharing manfaat produk. So banyaklah yang bertanya dalam grup tu. So tiba-tiba saya pun dia pun cakap, saya pun dah VIP. Kalau nak order barang boleh dia order dengan barang dengan dia. Dia kata, saya pun okey lah, tak adalah masalah kalau nak order dengan dia pun sepatutnya. Nanti setelah dia kata, sepupu tanya harga sepupu ABG berapa? So I jawab dalam tu RM99. And then my sepupu seorang lagi tu dia kata, kalau beli dengan saya boleh dapat harga RM90. Dia kata, wow, itu dah lagi harga ahli kan. Dia kata, saya kata tak apalah kalau beli dengan tu tak ada masalah. Tapi saya ni ada prinsip, saya ikut polisi syarikat. So kalau macam VIP, kalau saya boleh bagi harga ahli tapi kena join ahli lah baru dapat harga ahli kan. So macam dia nak kita kena macam educate dia jugalah, sebab dia macam dia tak nak jual ikut harga polisi syarikat kan. So dia akan tak best lah jadi macam tu kan. Di kalangan sepupu pun, tapi saya pun tak kisahlah, iaitu just sharing dengan 2 orang. And then malam ni my cousin tu ada 2 orang tu dah DM kat I lah, dia tanya produk ni macam mana apa semua. So sebab sepupu saya seorang lagi ni, dia dulu leader dia buat Shaklee. So dia memang dah lama sangat buat Shaklee, tapi bila dah 3 tahun kebelakangan ni dia dah berhenti buat Shaklee. Sebab tak tahu sebab apa, tapi dia memang dah pangkat manager jugalah kot dekat Shaklee tu kan. Tapi bila I sharing produk pasal forever ni semua, so dia orang kata, produknya bagus lah, tak apa-apa nanti kita orang DM dengan Su, dia kata. So tengah cuba sharing lah dengan my cousin, pakcik-makcik semua ni. Okey, betul dah tu. Kita pegang pada prinsip. Apa yang Akak pertegaskan tu betul lah. Tak perlu gentar kalau ada cousin-cousin yang lain yang dah pernah join dekat luar sana nak bagi offer sekian-sekian kan. So kita just follow prinsip. Akak kena faham satu benda, keberkatan kat situ. Keberkatan. So kita nak berjaga lama, kita nak berjaga lama. Akak percaya rezeki tu bukan pada tangan orang, bukan manusia yang bagi kan. Jadi sama juga macam kami Ina ke saya tak pernah nak bagi offer harga-harga sekian. Sebab kita bertahu you nak harga 30%, jom lalu ikut perjalanan yang kita nak lalu. So macam iyalah kan. Jadi rasa sendiri kan. Okay, thank you Kak Su untuk sharing. Ina tadi Ina sharing apa tahu, bulan lepas dia pantang. Biasa kalau pantang 44 hari lah kan. Tapi income orang dalam pantang almost 80,000. Boleh fikir tak macam tu? Macam mana dapat 80,000 kan? So, banyaknya. Apa orang kata ni lah dia leverage. Konsep leverage. Best dekat Forever Living. Tadi saya share dengan grup tim pekan. Saya kata daripada start awal saya buat Forever. Okay, saya dah diberitahu you nak berjaya dekat Forever, kunci dia ada dekat 5 sisi. Okay, so hari ni saya nak bagi saya cakap dengan tim pekan tadi. Satu sisi RM910. Bila you dah VIP member, satu sisi you dah jatuh RM637, which is lagi kecil. Bila you supervisor, satu sisi tu dah jatuh RM500 lebih. Okay, tapi once you dah manager, satu sisi you dah 400 lebih.
So 5 cc kalau dah manager 5 cc baru 2,300. So Ina punya sale 2,300 je masa bulan yang dia pantang tu. Sale saya Cikgu Ayu 5 cc pun 2,300. Tapi you boleh bayangkan tak macam mana dekat Forever Living hanya pegang sales 2,300, okey, tapi dia boleh dapat 80,000 sebulan. Dekat luar sana, bisnes dekat luar, you nak dapat 80,000, berapa ratus ribu, berapa juta sale you kena buat? Cuba you bagi tahu. Nampak tak? Juta kena dapat buat. Juta sales baru you dapat 80,000. Tapi Ina dah dalam pantang. Sales dia, komitmen dia, macam mana yang Ina ajar macam Kak Su tengok Ina punya video 5cc yang saya nampak masa tu dah tengah malam pukul 2 pagi. Saya nampak akak sharing dekat grup Dr. Zainah. Saya kata bagusnya Kak Su ni tak tidur-tidur. Dia share Ina punya talk 5cc tau Ina. Kak Su ni. Screenshot YouTube tu dia screenshot apa slide lepas tu dia send dekat grup Dr. Zainah, grup upline dia. So kata baguslah tengah-tengah malam dia tengok Ina punya video tau. Nampak tak? So sekarang ni teknologi semua dekat hujung jari dah. You tak perlu nak tunggu kelas pun. Banyak video yang talk yang lepas-lepas ni. That's why kalau orang yang nak berjaya macam baru ni ada mana-mana leader yang nak comeback kan. Tanya itu ni. Saya cakap tengok video ni dulu. Saya akan bagi link video bagi dia tengok dulu. Dah tengok okey then baru tanya saya. Sebab kita nak effort dia untuk dia usaha dulu untuk tengok. Untuk refresh balik. So sekarang ni you nak tengok 5cc, you search je dekat YouTube tu. Okey, 5cc siapa? 5cc CBM Ina, 5cc Hamizah Hamdan, semua ada. So baguslah. Saya nampak 2 hari lepas Kak Su ada share dekat grup pukul 2 pagi rasanya kan dengan link kelas Hamizah Hamdan. Masa tu lepas kelas dengan apa tu CBM Kak Fidah kita hari Jumaat malam tu. Betul 2 hari lepas lah hari ni Ahad kan. So tahniah lah Akak Kim On apa tu attitude tu sangat bagus. Okey, tu saja. Tak ada lagi dah kan. Lama dah kita dengan Ina ni padahal tadi nak kidnap Ina 15 minit je sebenarnya. 15 minit dah 11.30 dah ni. Okey. So terima kasih banyak pada semua yang join slot malam ni ya. Rasa macam syukur sangat ya. Ada kawan, ada sideline leader yang willing nak share dengan you all semua walaupun saya baru bagi tahu dia pukul 8.30 tadi. Saya tanya Ina ada program apa-apa tak malam ni? Tak ada Kak, dia kata. So akak nak buat surprise sikit lah dengan team wake up call, nak invite Ina buat sharing santai-santai. Boleh Ina okey je. Nampak tak? So saya macam happy lah so far dekat Forever kan. Kita saling support each other walaupun sideline walaupun kalau ikutkan macam Ina buat sharing dengan you all ni, CC pun bukannya ada dapat income apa pun dari Ina. Nampak tak? Tapi best ukuah ni. Dekat Forever Living jaga nilai. Jaga nilai, jaga rules. Alright? So again saya nak remind lagi sekali, esok Tempayaki pukul 10.30 pagi. Okey, jemput semua masuk. Malam ni mimpi-mimpi lah esok nak sharing apa kat Tempayaki. Raise hand. Tapi nak bagi tahu dekat Tempayaki tu you share sharp-sharp je. Jangan melerik sangat. You deliver value dekat orang. Okey, apa nama happiness and then apa-apa testimoni yang best-best you share. And then apa tu tips, okay, you share. Okay, sharp saja. Sharp je. Rasa je Ina kalau dekat Tempayaki ni dalam 2 minit, 3 minit lah macam tu. Kan? Tapi sharp. Sharp. And then hari malam esok, okay, malam esok NDO, Eagle Manager Ash. So malam esok waktunya untuk you all invite semua apa nama FBO untuk join. Dan hari Selasa 5cc kelas CBM Syahrul. Okay. So itu sajalah untuk malam ni. Saya minta maaf kalau ada apa-apa yang terkurang ke, terkasar ke, semoga dapat manfaat. So kita doakan CBM Ina terus maju. Dan untuk pengetahuan you all, bulan ni dia akan settle CBM level 2 dengan tahun lepas. Okay, tahun lepas sambung lagi Cikgu Ayu ni kata dah habis dah. Okay. So tahun lepas dia CBM level 2. Dia bawa 3 line CBM level 1 tau. Tahun lepas dia bawa 3 line CBM level 1. So income dia masa tu satu cek 570,000 Ina. 570,000. Okey, satu cek.
Tapi tahun ni, okey bulan ni dia akan settle 2 CBM di bawah rangkaian dia. So tahun ni dia CBM level 2 dengan 4 lines. Dengan 4 lines CBM. So kalau dulu, kalau tahun lepas 3 lines pun dah 570,000 satu check. Kalau 4 lines CBM, you boleh estimate tak berapa ratus ribu satu check? Kan? So tapi nak dapat ke tahap ni membina lah. Kena bagi masa lah. Kan? Dia bukannya jadi sekejap mata. Tak. You kena ada proses kena lalu. Tapi you kena percayalah yang one day you akan sampai. Jangan cepat sangat rasa aku tak sempat ni nak CBM ni, slow down lah. Tak boleh macam tu. Okey, sebab Forever ni pun ada step-step dia. Tak silap Ina masuk 2015. Tahun 2015 tu pun Ina belum CBM kan? Ina CBM 2016 kan? Betul. First time Ina CBM dekat Dubai masa tu. Ambil check dekat Dubai. Apa yang membuatkan Ina nak jadi CBM? Sambung lagi. Syaknya. Apa yang membuatkan Ina nak jadi CBM? Sebenarnya tengok masa mula-mula Ina VIP, tak silap Ina bulan 4. Ina VIP, lepas tu masa tu buat Global Rally Singapore. Kan? Global Rally Singapore, so dekat kan. Jadi dapat dah pergi sana tengok, drive, pergi JB naik bas. Okey. Masa tu baru kenal Cikgu Ayu. Garang, tengok muka dia garang kan, tapi punya baik hati tau. Baik Cikgu Ayu ni. Okey. So jangan aku dulu. Nyampang aku sebab aduh, dah lah tumpang satu bas tu Cikgu Ayu bawa downline ni satu bas. Ina ni seorang tumpang kan. Jadi macam ni Cikgu Ayu punya baik hati, nampak muka garang tapi baik hati. Okay. So masa sampai je dekat tengok Global Rally tu, tengok dia ambil check, terlompat-lompat macam kena histeria kan. Ina macam dah kenapa dia orang ni kan terlompat-lompat. Rupanya dia orang ni ambil check, dia orang tak tahu tau berapa USD dia orang ambil. Jadi macam surprise tau. Atas pentas tu surprise. Berapa USD, berapa ratus USD. So Ina macam mana aku nak jadi CBM? Bila tanya leader macam mana jadi CBM, dia kata belajar buat 5cc. Okey, Ina pun okey lah, tak tanyalah 5cc tu apa. Ina pun belajar buat. Okey, lepas tu Ina duplicate. So baru nampak sebenarnya teruja sebab Ina join dengan Ina bulan 3, tak silap Ina Najah, CBM Najah bulan 5. So kita orang sebenarnya Ina dengan Najah ni duk berlumba tau. Duk berlumba kita orang-orang ni. Dia settle level F2 dia level 1, Ina level 1. Dia level 2, Ina level 2. Dia level 3, Ina level 3 macam tu kan. So tapi tahun pertama tu dia CBM. Dan Ina tengok dia bawa bila kita ambil check CBM tu, sampai kat bilik tu Ina sebenarnya teruja tengok, ya Allah banyaknya barang Forever bagi atas katil tu kan. Dengan cawannya, dengan bagnya. Ina suka tau benda-benda gitu. So bila Ina nampak tu e-bestnya dan Ina nampak debit card. Ina nampak satu debit card. Okey, debit card tu untuk kita belanja. Okey, kita dah lah Forever bagi duit cek CBM. Lepas tu bagi pula debit card dalam tu 1,000 USD kan. Rasanya masa tu 1,000 USD ke 1,200 USD macam tu untuk belanja. So Ina dah nekat dah masa tu. Aku mesti kena CBM 2016. So bila first time pergi Dubai tu nampak tak apa yang kita fikir, kita nak yang tu kita dapat. Tapi kena usaha lah. Bila nak aim betul-betul nak jadi CBM, akhirnya 2016 tu Ina sendiri yang rasa tau, atas kaki aku ada semua benda ni macam mimpi. Ada debit card nama Ina sendiri, Nofazlina. Betul ke dalam ni ada 5,000, dekat 5,000 duit Malaysia nak suruh shopping. Habis semua Ina habiskan duit dalam tu. First time kot duit bukan duit kita, Forever suruh belanja. Belilah nak beli apa. Masa tu rasa macam ya Allah, betul lah Forever ni nak bagi kita rasa jadi jutawan macam mana kan masa tu. So shopping. Tu tahun pertama. So bila sekarang tahun kedua, tahun ketiga memang konsisten. Memang orang kata rasa macam baru semalam join Forever. So semua orang kena fight. Okay, semua orang join Forever ni satu benda je, insentif paling besar kat Forever adalah chairman bonus manager. So bulan 4 baru ni kan yang Ina cakap dapat check, okay, dekat 570,000. Lepas tu tak pergi Sydney. Okay, tak pergi Sydney masa tahun ni, tahun lepas Ina 5,000 cc. Jadi Forever bagi duit pampasan 26,000. Okay, RM 26,000 pampasan sebab tak pergi Sydney. Okay, duit belanja campur duit hotel dengan duit flight masa tu 26,000. Okay, masuk dalam akaun dan
15 hari bulan, 14 hari bulan tu tak silap Ina 13 hari bulan masuk bonus forever. Lepas tu yang papasan tu masuk juga. Lepas tu 14 hari bulan tu masuk pula bonus bulanan. Masa tu bulan 4 hampir 100,000 Ina punya bonus bulanan. Itu yang total sampai 700,000 untuk sebulan. Dan lepas je settle bulan tu masuk, bulan 4 tu masuk check. Bulan 5 Ina duduk rumah baru. Okay, Ina duduk rumah baru ni memang hasil daripada forever. Renovation semua memang setiap bulan bonus dalam masa 6 bulan Ina buat rumah, buat rumah. So rasa macam habis duit dekat rumah. Orang kata macam mana Cik Gaya, habis duit kat rumah ganti balik, masuk balik duit tu semula, macam tu. So forever ni sangat best. Dan Ina nak semua orang dalam ni mesti aim betul-betul nak jadi CBM. Musim-musim macam ni you all mesti kena all out betul-betul. Jangan biarkan perasaan kita ke laut ke, laut dalam ke, laut tak dalam ke, jangan biarkan benda tu datang menghantui kita. Dan malam ni Ina nak semua bagi tahu Cikgu Ayu esok, lantak Cikgu Ayu banyak kerja esok. WhatsApp Cikgu Ayu semua, bagi tahu betul-betul Big Y, you all apa Big Y sebenarnya buat forever. Tak payahlah nak, jangan banyak-banyak tau. Ina selalu cakap Ina punya downline, Ina tak nak Big Y banyak. Ina tak nak 3, 4, 5, 6 Big Y. Ina tak nak. Ina nak satu paling besar, you all punya Big Y. Jangan kata memang macam Ina cakap tadi, cari satu Big Y tu yang you all rasa aku takkan stop. Sebab kalau ada yang tengah bekerja sekarang ni, dia akan tak bakal kapal lagi. Biasalah kan. Alah, hutang ada, tak apalah, duit gaji ada, bayar hutang pakai duit gaji, tak apa forever. Susah sangat lah forever ni. Nampak tak? Tapi bila kita ada satu Big Y yang besar tu, sebenarnya shock. Bila kita down je, Cikgu Ayu ingatkan balik. Kenapa bermula dulu? Cakap ada Big Y. Kenapa? Itu yang Ina selalu sebut dekat Ina punya downline. Sampai sekarang dia orang autopilot tau. Buat 5cc tu, kadang-kadang sebulan tak pernah WhatsApp Ina, tapi settle 5cc. Nampak? Sebab apa? Ina selalu tanya dia, apa Big Y dia? Apa Big Y? Dia sangat besar Big Y dia. Ina punya downline ramai, 4 tahun konsisten. Yang kat Ida tu kan, yang kat Melaka tu, accident, balik daripada center, accident, peha dia patah 6. Produk berterabur atas jalan. Tapi tahu dia, masa heret kaki tu, orang cakap jangan gerak. Tahu dia nak ambil apa? Dia nak capai produk-produk dia yang berterabur atas jalan tu. Dia sayangnya kat forever. Ina pergi melawat dekat hospital Melaka dengan besi-besinya. Dia cuma cakap dekat suami dia, abang jangan tunggu saya. Abang tak payah tunggu saya. Abang pergi buka booth, pergi cari sale. Saya nak settle 5cc saya. Nampak tak? Sampai sekarang dia konsisten walaupun dia duduk kat supervisor. Dia sangat konsisten dekat forever. Itu Ina cakap, konsisten macam CBM main. Sama juga 4 tahun, 5cc seorang-seorang. Seorang-seorang dia 5cc. Dan Ina jadi pelik, kenapa dia ni tak boleh pergi. So bila Ina tanya, Ina check balik cara presentation kan, GEP dia macam mana, apa semua, rupanya ada kesilapan kat situ. Sebab tu kita jangan fikir aku dah pandai dah, GEP dah pandai dah buat, selalu kelas sama je aku cerita, ikut speaker. Tak, cuba menghadap sikit. Suruh Cikgu Ayu cakap, cuba siapa Ina nampak kat sini. Kak Liza, cuba cerita 3 konsep kat Ina macam mana. Anggap Ina ni prospek. Cuba cerita. Mula tergagap nak cerita. Situ yang kelemahan dekat kita sebenarnya. Kita tak confident nak bercerita. Macam mana kita nak tangkap fighter kalau kita bukan fighter. Nampak jadi macam cikgu pula Ina ini. Itulah yang Ina selalu cakap. Kita jangan salahkan orang lain. Kita macam, Cikgu Ayu, saya tak ada fighter lagi. Saya nak buat 5cc tapi saya tak ada fighter. You tak fighter, macam mana you nak dapat fighter? Sebab tu Ina cakap, kalau kita tak confident dengan kita pelik kan. Kenapa aku present dekat orang ni, dia tak nak join? Kenapa? Aku cakap betul dah ni, 3 konsep dekat forever. Tapi kenapa dia tak nak join? Cuba present kat Cikgu Ayu. Cikgu Ayu, cuba dengar ni saya nak present. Jangan gagap-gagap pula dengan depan Cikgu Ayu. Itu yang kita rasa macam kita tak ada confident nak bercerita. Itu sebenarnya, itu benda yang kita kena baiki. Itu yang Ina baiki Ain, cara presentation dia semua. Alhamdulillah, dah CBM pun dia, dan dia pun dah jadi speaker. Nanti ada speaker paling besar. Dia dah berani jadi speaker. So benda tu yang kita rasa macam nak cakap, kita sendiri yang
perbaiki. Kita perbaiki benda yang kelemahan kita ada. Macam Ina lah, Ina banyak kelemahan. Tanya Cikgu Ayu, kalau cakap nangis. Bukan nangis sebab apa? Nak ketar ni, nak kecek gapo ni. Macam tu. So itu je nak share. Tengok Ina pun lama pula bercakap. Mentang nak nangis kat bawah. Nangis baby Okay, Ina, terima kasih banyak ya. Semoga Allah murahkan lagi rezeki Ina dan mudahkan urusan semua tim di bawah rangkaian Ina FLP, dan minta Ina doakan juga kami semua AS Team untuk terus capai target untuk September dan juga bulan-bulan yang seterusnya. Alhamdulillah tadi di peringkat awal-awal tadi pun dah siap bagi projection dekat dia orang semua, dan untuk bulan lepas alhamdulillah boleh kata lebih daripada 80% yang capai target untuk Ogos. Itu yang saya rasa happy sangat. Okey, sebab kami punya team ni tak ada yang laju terus. Maksudnya yang bukannya yang join setahun terus speed, tak. Tapi diorang ambil masa untuk speed. Tapi itu kata bila diorang yakin dengan goal setting diorang tahu garis penamat dekat mana, diorang tak berhenti buat lah. Garis penamat dekat mana? Dekat insentif kita lah, Chairman Bonus Manager. Okay, so kita, saya, CBM Cikgu Ayu dan juga CBM Ina, okay, doakan Ina kan? Kita doakan semua ni akan layak Forever to Drive untuk tahun ni, insyaAllah, amin. Dan tahun depan bina structure untuk Chairman Bonus Manager. Okay, so believe in yourself. Okay, insyaAllah tarik semua positive vibration. Okay, pasak dalam kepala, aku boleh. Okay, pasti tiba waktu dia, Allah tak bagi cepat tapi Allah bagi tepat. Okay, mesti kena percaya tu. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Ina. Okay, insyaAllah nanti bila dah tenang sikit, kita boleh makan coklat juga sekali. So terima kasih Kak Ina. Banyak dia share tip malam ni. Okay, so kita slogan yes, no limit, go 3 kali. So kita dismiss, boleh Alright. Okay, saya minta maaf kalau ada salah silap. Okay, so kita apa tu slogan Okay, 3 kali. 1, 2, 3. Yes. No limit. Go. No limit. Go. Okay, so rakaman Ina ni sampai PM nanti. Okay. Ambil gambar. Okay, ambil gambar. Siapa nak ambil gambar? Siapa betul ambil gambar? KB boleh? Cepat-cepat Dik, ambil produk. Ina masuk sekali ke Ina keluar dulu? Masuklah sekali. Masuk. Mana? Kita orang nak panas main je juga. Siapa nak ambil gambar ni? Siapa ambil? Sekejap. Okey, Ayu ambil. Ayu guna telefon. Ayu guna telefon. Handphone Cikgu Ayu tu canggih. Padahal boleh ambil dekat laptop kan, aku tak reti, tak apalah. Nampak CBM tak reti guna. Okey, 1, 2, 3. Okey, next. Sekejap lagi ni. Okey. 1, 2, 3. Okey, lagi 1. Alright. Ramai ni yang join malam ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua yang join. Untuk pengetahuan semua yang kita ada sharing dengan CBM Ina ni, saya ada record. So nanti saya akan share link lah, bagi link YouTube. Okay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.